Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi, salam harapan kepada semua kawan-kawan, rakan-rakan Facebook yang sempat bersama melintasi muka buku saya, muka buku di Facebook lah tu ya. Okey, hari ni kita nak sembang-sembang jugalah ya. 2-3 perkara boleh kita kongsikan bersama dengan anda. Selamat datang kepada rakan kita Adi, Zainal Arifin, Abdul Majid, Hariri, Muhammad Nur, Airi, Azhar Bentong, Wan Zainal, Tuan Haji Jamaluddin, Haji Jamal, Roslan Ali, Tok Haji Besi, Milus Alu ya. Mat Awi, Masiman, Amir Dolah, Osman Yahya, Jasmawi Masirun ya, yang baru masuk. Syazwan Samsudin, Assalamualaikum tuan, katanya. Waalaikumsalam. Ahmadin Rajak, salam perjuangan lawan tak lawan. Mosyu, Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam, lawan tak lawan. Gempur Wira. Okey, Osman Yahya, salam reformasi. Okey. Jamadi Min, salam bos, katanya. Waalaikumsalam. Yang beri salam, yang tak sempat saya jawablah ya, untuk keseluruhan yang telah beri salam dan yang akan beri salam. Okey, waalaikumsalam ya. Pengkhianat munafik, kata Masiran ya. Jasmadi Min, juga Khair Johari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad Zul Asri Ahmad, semurid nak cuba ahli isu, dia ada plan lain katanya ya. Kita akan sentuh jugalah pasal si semurid ni. Ja Legend ni duduk di Kuantan. Dia adalah AJK cabang saya, cabang Paya Besar. Terima kasih kepada Ja Legend yang bersempatan bersama. Hariri Muhammad Nur, bila boleh keluar kawasan ya. Bila boleh keluar kawasan ke KWSP. Kenyakkan kawasan tadi, bila boleh keluar ke KWSP ya. Tak boleh keluar lagi ke? Saya tak ambil tahu lah tentang KWSP ni kan. Duit pun tak ada dalam KWSP. Okey, Hariri Muhammad Nur, bila boleh keluar KWSP katanya. Pengkhianat antara Tun dan Jemin. Itu kata Ja Legend. Okey, hotel kita Mantoba. Selamat datang Mantoba. Sempat bersama kita. Kita tahu Mantoba ni sibuk ya. Okey, Nasir Muda. Salam tuan. Salam. Pejuang keadilan juga bersama kita. Khairul Faiz. Okey, tajuk menarik, tak ada tajuk, kata Nasir Muda, kata tajuk menarik malam ni. Saya tak bagi tajuk pun ya. Cuma bukan tajuk lah tu, itu cuma intipati yang kita nak cerita malam ni lah. Okey, Syabas bro, katanya password ente betul Gempur Wira, hanya anggota tentera je tahu. Okey, Mosyu ni mungkin bekas tentera. Dia sebut pasal gempur, itu selalunya bekas tentera lah ya. Gempur Wira. Okey, Rahman Ahmad, Muhammad Faisal juga bersama dengan kita. Pejuang keadilan. Siapa lagi yang saya sebut lagi? Alif Zizi ya, Mak Zik, Mahdi Kasim, Muhammad Effendi, Jafri Freedom, Masiran Andak, Muhammad Zafran, Adi, Zainal Arifin, Hariri Muhammad Nur, Muhammad Faisal Rahman ya. Airi Azhar ni salah seorang ahli amanah yang aktif di kawasan Bentong ya. Jadi kita ucapkan tahniahlah kepada Airi. Banyak nampaknya program-program yang dia lakukan di kawasan Bentong bersama dengan ahli Parlimen Bentong, iaitu WB Wong Tak ya. Okey, dia ahli amanah ya. Tapi sentiasa menjunjung perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, itu syabas. Yang keduanya, dia asalnya daripada keadilan ya. Airi Azhar ni lama dalam keadilan, boleh dikatakan auteur jugalah. Masa zaman-zaman reformasi, Airi Azhar ni sudah bergiat dalam keadilan ya. Tetapi memasuki Parti Amanah saya rasa sebelum PRU 14 ya. Atas pertimbangan politik, ijtihad politiknya ya. Jadi tidak ada masalah. Bila dia daripada keadilan masuk amanah, okey, kita tak ada masalah, kita boleh kerjasama, kita boleh berkawan kan. Sebab di bawah, masih lagi di bawah
Pakatan Harapan. Ya. Walaupun daripada keadilan, tak ada pula kita nak marah-marah, nak maki hamun dan sebagainya kan. Asalkan dia tidak masuk UMNO lah. Harap dia tidak masuk UMNO ataupun masuk dalam kumpulan-kumpulan ataupun dalam juak-juak pengkhianat. Ya. Kalau berputar dalam kawasan Pakatan Harapan tu bolehlah dia terima lagi kan. Walaupun sebaik-baiknya kita naklah kekal dalam parti kita yang kita sertai seboleh-bolehnya ya. Tetapi lah parti ni bukanlah satu agama kan, bukan satu agama yang tidak boleh kita kena bawa parti ni sampai kita mati kan. Parti ni adalah satu wadah, alat untuk kita mencapai cita-cita dalam perjuangan kita. Jadi kalau kita rasa parti kita itu tidak lagi kita rasa bertepatan dengan jiwa kita, dengan inspirasi ya, dengan perjuangan kita, kita bolehlah buat pilihan kan. Bolehlah buat pilihan untuk kita berada dalam parti yang kita rasa lebih sesuai dengan jiwa kita ya. Asalkan parti yang kita pilih itu pada fikiran kita adalah lebih baik daripada parti yang kita ada sekarang ini. Itu tafsiran masing-masing lah. Orang lain tidak boleh nak menilai ya. Kalau saya katakan Eri, kenapa kamu masuk Amanah sedangkan PKAP tu lebih baik daripada Amanah? Saya tak boleh nilai. Ya, masing-masing menilai pasal masing-masing yang berada di dalam parti. Jadi kemungkinan pada kita baik, tapi pada Eri mungkin tidak sesuai. Mungkin ada dalam parti Amanah ini yang Eri rasakan sesuai dengan jiwanya, maka dia pilih parti Amanah. Yang penting dia tidak pilih pengkhianat. Ya? Tidak bersama dengan pengkhianat. Okey, Habib Ego. Assalamualaikum Fazrin. Minta komen sikit pasal katanya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan letak jawatan Ketua Pembangkang jika tak dapat ambil kerajaan dalam seminggu ini. Saya tak boleh komen lah pasal kenyataan telah pun dikeluarkan oleh pejabat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menafikan tentang janji secara resminya ya. Beliau akan letak jawatan jika tidak dapat ambil kerajaan dalam tempoh seminggu ini ya. Itu telah dikeluarkan oleh pejabat Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Tapi kalau ada cerita-cerita lain di belakang dalam mesyuarat ya, kabarnya sumber itu datangnya daripada mesyuarat, wallahu a'lam lah ya. Sebab saya pun tidak ada dalam mesyuarat ya. Yang ada dalam mesyuarat saja yang tahu. Kemungkinan ada perkara dalam mesyuarat yang perlu dia beritahu, ada perkara dalam mesyuarat yang tidak perlu diberitahu. Tapi kita berpegang kepada kenyataan yang dikeluarkan ya. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah menafikannya. Ada juga yang mengatakan bahawa cadangan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu dibangkitkan dalam mesyuarat tetapi tidak dipersetujui oleh pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan. Macam-macam lah kita dengar kan. Tapi kita kena pegang kepada kenyataan yang dikeluarkan. Takkan atuk nak jadi ketua pembangkang, kata Habib kan. Okey. Kalaulah berlaku betul sekalipun, tidak ada masalah bagi saya kerana hak ketua pembangkang ini ya bukan dikhususkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim seorang. Kerana kita dah lihat ketua pembangkang ni ramai dah yang pegang jawatan ketua pembangkang. Daripada dulu Lim Kit Siang sendiri ya, yang bukan Melayu, yang bukan Islam, pernah menjadi ketua pembangkang. Almarhum Ustaz Fadil Nor pernah menjadi ketua pembangkang. Tok Guru Haji Hadi tak tahulah ya, rasa saya ada pernah sekali kot kan. Kemudian siapa lagi? Datuk Seri Wan Azizah pernah menjadi ketua pembangkang ya. Mak Sabu saya rasa tak pernah lagi ya. Dr. Mahathir pun tak pernah jadi ketua pembangkang. Saya rasa yalah kan. Okey. Jadi kalau betul sekalipun tidak ada masalah jawatan bagi ketua pembangkang ini ya, kerana dia tidak menjejaskan sokongan dan kepercayaan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ya. Mereka yang yakin dengan perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini ya akan menyokong beliau walaupun beliau tidak memegang jawatan ketua pembangkang ya ataupun pengerusi Pakatan Harapan. Bahkan beliau berada dalam penjara pun sokongan kepada beliau amat tinggi sekali ya. Sokongan kepada beliau amat tinggi sekali. Jadi tidak ada masalah tentang itu. Tentang jawatan ketua pembangkang ya, kalau kita nak berikan kepada Mak Sabu ya untuk dicuba sebagai ketua pembangkang sekiranya mendapat
sokongan daripada rakan-rakan dalam Perantara Harapan, tidak ada masalah. Kita boleh dengar juga Mak Sabu macam mana Mak Sabu akan bahaskan tentang bajet akan datang. Sebagai Ketua Pembangkang, bila akan bahaskan tentang ekonomi, pendidikan, kita boleh dengar lah Mak Sabu sebagai Ketua Pembangkang. Tidak ada masalah. Ini bukan hak mutlak Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Kebetulan inilah tokoh yang ada selepas beliau keluar penjara. Sebelum itu Datuk Seri Wan Azizah, beliau ada dan beliau disebut-sebut sebagai inilah calon Perdana Menteri bagi Pakatan Harapan, maka beliau peganglah jawatan Ketua Pembangkang, kan? Jadi kalau nak tukar Ketua Pembangkang, boleh tukarlah, tidak ada masalah. Kalau Majlis Presiden Pakatan Harapan membuat keputusan untuk tukar, nak beri kepada Lien Goeng ke, Kit Siang, Mak Sabu seperti mana yang saya sebut tadi, ya, cuma tidak bolehlah beri kepada Mahathir, ya. Kalau beri pada Mahathir, lebih baik kita beri kepada Seburit lah, kan. Okey, Nasir Muda, ya betul tuan katanya. Apa yang betul ni? Carol Faiz, ya, rasanya tak pelik atuk Ketua Pembangkang kalau dia dan puak-puak pengkhianat kalah dalam majoriti di Parlimen. Okey. Wak Marfulan. Okey. Syaris Mansha Ista. Berbelit dia nak sebut ni. Ya, salam reformasi. Lawan tak lawan dari Sandakan katanya, ya. Harap orang Sandakan semua sihat-sihat semua. Ya, jaga diri. Sabah macam mana COVID, okey. Nasib muda kita bagi peluang Mak Sabu jadi Ketua Pembangkang, ya. InsyaAllah akan ada masanya, ya. Pimpinan-pimpinan lain akan berpeluang untuk menjadi Ketua Pembangkang. Tidak ada masalah dari segitu. Kerana masing-masing hebat-hebat belaka, ya. Abdul Halim Sarikun Wan, komen sikit pasal isu antara penokong-penokong dalam PS berkakaran sama sendiri dalam media sosial. Saya dah tulis dah dalam Facebook, yang duduk berbalah sekarang ni sebenarnya di bawah, ya. Kalau kita tengok kenyataan-kenyataan pimpinan di atas, sama ada daripada Amanah, daripada Keadilan, bahkan daripada DAP, ya, masing-masing semua tidak ada masalah, ya. Pendekatan yang dilakukan dalam bajet itu tidak mendatangkan masalah bagi mereka, kerana ini hanya isu teknikal ataupun taktikal. Tarik handbrake di saat-saat nak sampai ini, kan. Kalau tuan-tuan baca ataupun tonton video Yang Berhormat Mujahid, ya, jelas beliau sendiri menguraikan, ya, kenapa keputusan itu dibuat, dan saya tak perlu ulang lah, ya, mengapa keputusan mengubah taktik di saat-saat akhir ini, ya. Mengubah taktik di saat akhir ini sebenarnya bukan perkara pelik pun dalam apa-apa, bahkan dalam politik, dalam peperangan, dalam sukan. Perubahan taktik ini bergantung kepada pihak lawan yang kita berdepan dalam keadaan masa bila kita kena berdepan dengan pihak lawan yang memerlukan kita mengubah taktik kita, ya. Kita bila sebut taktikal, strategi, ini bukan benda yang statik, ya. Kalau dalam bola sepak pun ada masanya jurulatih beritahu, okey, kita akan gunakan sistem macam ni, kan, posisi yang macam ni, taktikal macam ni. Tapi bila dah perlawanan berjalan, ya, kita sukar nak menang ataupun kita sukar nak berdepan dengan pihak lawan, macam mana kita nak melemahkan pihak lawan, maka ada ketikanya jurulatih terpaksa mengubah taktik. Yang pentingnya adakah dia diberitahu ataupun tidak, ya. Jadi berbezalah. Seperti kata WB Mujahid, kalau kita dalam mesyuarat Pakatan Harapan dulu, kita membuat keputusan untuk menolak, ya, atas sebab pembentangan bajet itu, ya. Bila Menteri Kewangan bentang bajet, kita tak puas hati, maka kita buat keputusan dalam mesyuarat tolak, kan, kita tolak. Kita ada 6 tuntutan, UMNO pun ada beberapa tuntutan lagi, ya, dan tuntutan yang paling besar seperti moratorium, KBSP, ya, peruntukan jasa dan sebagainya. Tetapi bila Menteri Kewangan membentangkan bajet, menggulung bajet, ya, penggulungan itu tidak sama seperti mana yang dibentangkan. Jadi apabila tidak sama seperti mana yang dibentangkan, bermakna taktik ataupun keputusan yang kita buat dalam masyarakat itu pun logiknya memang tidak sama. Sebab yang kita bantah itu hari ada alasan-alasan yang kita bantah, kan. Sebab dalam pembentangannya tak disebut tentang moratorium, dalam pembentangan tak disebut tentang KBSP, ya, seperti mana yang kita tuntut.
Begitu juga peruntukan jasa yang terlalu tinggi. Jadi itu keputusan Majlis Persediaan Harapan menolak. Tapi bila dia gulung dalam tempoh 24 jam, dia telah buat pindaan yang besar, ya, tak pernah berlaku pindaan yang begitu hebat dibuat dalam tempoh yang singkat, semata-mata takut jatuh kerajaan. Ya. Jadi tuntutan-tuntutan kita secara dasarnya, secara umumnya dipenuhi, ya, secara terperincinya akan dibahas pada mulai esok hari Senin. Ya. Secara terperincinya akan dibahas dalam tempoh lagi seminggu sampai 17 hari bulan lah. Ya. Akan dibahas. Di situ belum tahu lagi sama ada diluluskan ataupun tidak. Tapi secara dasarnya, kerana dia menggulung itu, dia beri secara dasar, ya, tentang moratorium, KBSP, contohnya tentang peruntukan jasa, kita kata kenapa tinggi sangat, peruntukan diberi kepada jasa. Maka Menteri Kewangan kata, okey, kita akan kurangkan. Jumlah kita tak tahu. Ini akan dibentangkan di dalam perbahasan siap kementerian nanti. Ini akan dibahaskan. Di sini belum tahu lagi sama ada kita sokong ataupun tak sokong. Jadi pada dasarnya tuntutan-tuntutan kita itu hampir, ya, walaupun tak 100%, hampir kesemuanya dipandang berat oleh pihak kerajaan. Jadi apabila kita dah berjanji, dalam Pakatan Harapan ni kita ada janji, apabila kita menyahut seruan ke bawah duli Yang Teragung supaya menyokong bajet, kita tidak terus kepada kata okey saya sokong. Kita tak begitu. Pakatan Harapan membuat keputusan bahawa kita akan sokong sekiranya beberapa tuntutan yang kita berikan, 6 tuntutan itu dipenuhi. Ini janji kita. Ya. Jadi bila kita bagi tahu macam tu, tiba-tiba dia bentang bajet, tidak ada apa yang kita minta. Bila tidak ada apa minta, kita buat keputusan untuk menolak. Tetapi dalam pembentangan, dalam penggulungannya, ya, segala yang kita minta itu, ya, walaupun tidak semua, tapi yang besar-besar itu dijanjikan untuk diikuti, ya, seperti mana kehendak kita, seperti mana juga kehendak UMNO dan sebagainya, ya. Jadi itu sebab itu perubahan itu kena dibuat. Kalau kita terus bantah juga, orang kata PH ni memang nak kerja dia menentang aja. Ya. Kalau tidak, lebih baik tak PH tak perlu buat syarat. Ya. Bagi tahu awal tak ada syarat, kita akan lawan, tentang. Kan? Tapi kita letakkan untuk menghormati titah ke bawah duli tuanku. Kan? Dan kita juga ada peluang sekiranya ini juga gagal dibentangkan dengan baik, seperti mana dijanjikan dalam penggulungan, tetapi dalam setiap kementerian tidak dilaksanakan dengan betul, ya, ataupun tidak adil, pembahagian yang tidak adil dan sebagainya, ini akan ditolak dalam bahas di setiap kementerian. Ini yang kita faham dan ini juga yang dijelaskan oleh Wabi Mujahid. Jadi jangan kita salahkan kepada mereka yang bangun 12 orang dan 13 orang ini, ya. Kerana keputusan ini taktikal atau perubahan keputusan ini dibuat di saat-saat akhir, ya, di saat-saat akhir. Dan bila taktikal diubah di saat-saat akhir ini, sudah pastilah tidak berjalan dengan lancar. Kalau kita main bola sepak pun, kalau jurulatih last minute, jurulatih kita tukar strategi, adalah beberapa pemain yang tidak boleh mengikuti sepenuhnya strategi yang nak ditukar ini. Ada juga yang terlajak dan sebagainya. Itu biasa bila berlaku pertukaran, ya. Bila berlaku pertukaran taktikal, mestilah ada tidak selancar seperti mana kalau kita putuskan dalam mesyuarat. Jadi benda ni jadi kecoh, jadi pelik pasal dibalik dulu lagi Pakatan Harapan ni, bila mesyuarat putus, kita terus tolak. Sama ada kita menang atau kalah, kita lawan. Itu diberi dulu. Kan? Masa itu, tidak ada istana ketika itu tidak campur tangan. Ataupun tidak memberikan apa-apa pandangan tentang bajet. Ya, jadi kita berdepan dengan pihak kerajaan. Yang ketika itu pun, kerajaan yang masa itu menang pilihan raya. Dalam suasana sekarang ini, kita berdepan dengan kerajaan yang tidak ada mandat. Kerajaan yang pelik. Pada menteri pun, bentang bajet pada menteri pun tak tahu lagi sama ada dia ada sokongan ataupun tidak. Kemudian kita dapat nasihat daripada Yang Tuan Agong. Jadi suasana tu pelik, jadi strateginya tidak bolehlah sama seperti mana tahun-tahun sebelum ini. Ya. Apa yang penting? Yang penting adakah kita menyokong? Jawapannya tidak. Sebab yang kita katakan adalah kita tidak bersetuju supaya undi belah bagi itu diadakan. Tapi bila speaker tanya, kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, bila speaker tanya,
uh, bajet ini siapa sokong tak sokong, kita dengar semua dalam PF mengatakan tidak. Kan, yang belah sana kata sokong, belah sini kata tidak. Cuma kita kata tidak mengatakan asasnya kita memang tidak sokong. Kan, sebab kita tahu ada beberapa perkara yang mungkin. Tapi kita tidak meminta, tidak bersetuju untuk mengadakan undian belah bagi. Kerana ada beberapa perkara yang kita tuntut dalam itu memberi manfaat kepada rakyat. Ini tidak boleh kita nafikan. Ya? Sama ada dia lakukan atau tidak dalam pembentangan kementerian nantilah. Kan? Macam pembentukan ditambah kepada nelayan, ya, petani, peladang, buat pembentukan itu. Takkan ini pun kita nak tentang. Dan dalam pembentangan kementerian, pembentangan setiap kementerian barulah akan dibentangkan secara lebih terperinci. Ya, di sinilah yang Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, masa inilah kita akan tentukan bahawa apa yang digulung itu setiap kementerian hendaklah senaraikan, ya, hendaklah bentangkan supaya kita boleh lihat, ya, kalau duit banyak mana, datang mana daripada duit, dan duit ini ambil daripada mana, kemudian duit ini nak disalurkan kepada siapa, siapa yang dapat dan sebagainya, ya. Itu mereka asas lah, ya. Tapi bagi orang yang dalam media sosial yang duk berbalas sekarang ni, bila saya tengok dalam media sosial ni yang duk hantam mana Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, orang ni hentam bukan kerana bajet. Ya? Kita tengok dia menghentam ni sebelum bajet lagi pun. Semenjak kita memutuskan hubungan percintaan kita dengan Tun Tom Mahathir ni. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan tengok sendiri, boleh semak dia orang punya Facebook. Orang yang duk hentam sekarang ni, daripada dulu, daripada kita putus hubungan dengan Tun Dr. Mahathir, semenjak itu mereka mengamuk. Ya, mereka dah, mungkin masa itu mereka rasa baru nak rasa senang dapat jawatan, kan? Dapat jawatan pegawai khas lah, jadi inilah, tiba-tiba 22 bulan tumbang. Tak sabar-sabar nak jadi Perdana Menteri. Tak apalah, angkat Tun kali ketiga pun tak apalah. Sebab nak kemaruk nak jadi kerajaan ni. Nak balik jawatan ni, tak puas ni. Kan? Kemudian tak dapat Tun, tak apa. Syafiq Hamdal pun tak apalah, Syafiq Hamdal. Tak sampai tahap itu. Jadi bila PKR menolak Tun, ya, bila PKR sendiri menolak calon Syafiq Hamdal, maka puak-puak ni marah, ya. Daripada semenjak itulah, ya, mereka akan cari segala apalah yang Anwar buat, ya. Cari macam-macam. Sampailah peluang yang paling baik bagi mereka adalah tentang bajet ini. Sedangkan pimpinan DAP tidak ada masalah. Kit Siang ada keluar kenyataan, ya. Anthony Loke pun ada keluar kenyataan. Khalid Samad pun ada keluar kenyataan. Wabi Mujahid pun ada keluar kenyataan. Kan? Kerajaan pimpinan parti. Tapi yang di bawah-bawah ni macam-macam yang yang rasa macam tak boleh hidup ni kalau tak ada dapat tak jadi kerajaan, tak boleh hidup. Ini yang dia mengamuk macam hantu tak bertuan. Kan? Termasuklah pemimpin kawasan, beliau sebagai pemimpin kawasan, ya? Bukannya cyber trooper. Kalau cyber trooper ni biasalah, nama ini pemimpin kawasan bercakap. Termasuk baru ni saya dengar daripada Wardah, daripada wanita amanah, kan, wanita muda amanah, mula statement bahawa mengkaji balik kedudukan amanah bersama dengan keadilan, bersama dengan PH, bersama dengan keadilan, ya. Akhirnya dinafikan sendiri oleh ketua dalam Wardah itu sendiri bahawa itu ada kenyataan peribadi, bukan kenyataan daripada Wardah. Jadi banyak orang gunakan atas nama-nama ini. Ya, sedangkan pimpinan-pimpinan. Hari ini pun saya baca ada lagi satu kenyataan beberapa pimpinan kawasan, ya. Kawasan Batu, kawasan ni kan. Tapi tidak ada kenyataan resmi daripada ketua-ketua pemuda amanah negeri. Yang ada ketua amanah cawangan, ketua amanah kawasan. Jadi disebarkan dalam grup WhatsApp. Apa tujuan ini? Ya, apa tujuan? Kalau tidak untuk nak mencari perbalahan, ya. Padahal mereka boleh saja, mereka ahli parti, mereka ada kuasa. Mereka buat mesyuarat dalam kawasan masing-masing, buat usul supaya amanah pusat mengadakan muktamarnya, muktamar khas. Tidak ada masalah. Seperti mana PAS juga nak putuskan hubungan keadilan, mereka ada muktamar. Mereka buat dalam muktamar, keputusan muktamar mereka. Ya. Jadi tidak ada masalah. Ini politik biasalah. Kalau kita rasa memang tidak boleh lagi
bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita kena bersama dengan Tun Dr. Mahathir juga. Kan? Apa tidak ada masalah. Itu pilihan. Kan? Buat apa senarai keluar dalam WhatsApp? Benda ni tidak akan berjalan. Tidak akan dipandang pun. Kan? Apa salahnya? Panggil masyarakat kawasan. Contohnya, amanah kawasan Marang. Siapa ketua dia tu? Ya? Saudara Haji Adi, Miqdad, Ustaz Miqdad ni. Kawan saya juga Ustaz Miqdad ni. Saya bagi contoh lah. Contohnya, Ustaz Miqdad tidak bersetuju dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Ustaz Miqdad minta amanah keluar daripada keadilan. Beliau sebagai ketua, kalau beliau sebagai ketua atau rasa saya dia beliau ketua lah di Marang kan. Beliau panggil saja mesyuarat kawasan dan memutuskan dalam mesyuarat itu minta persetujuan ramai ahli-ahli amanah. Ya. Mungkin ada 1,000, 2,000 orang dekat Marang, ahli amanah 3,000 buat mesyuarat dan minta satu usul supaya amanah pusat membuat keputusan keluar daripada Patah Harapan ataupun tidak menjalinkan hubungan dengan keadilan. Tidak ada masalah. Ruang itu ada. Ya. Tapi kalau kita main viral-viral, maka berlakulah peperangan. Namun, saya dimaklumkan bahawa Biro Politik Parti Keadilan telah mengeluarkan arahan kepada pimpinan-pimpinan terutamanya, ya, pimpinan-pimpinan terutamanya supaya tidak melayani sebarang provokasi yang seperti ini. Ya. Jadi Majlis Biro Politik cuma boleh beri arahan ini kepada pimpinan-pimpinan. Ya. Yang di bawah cyber trooper ni, macam manalah Datuk Seri Anwar Ibrahim atau Biro Politik nak kawal. Kan, penyokong-penyokong di bawah yang tidak pegang jawatan, cyber trooper sebagainya, ya, mereka boleh serang sana sini. Yang ini susah di luar kawalan. Tapi pimpinan-pimpinan itu adalah di bawah kawalan. Ya. Kalau contohnya macam saya, ya, saya bukanlah pimpinan pusat, tetapi dalam pimpinan negeri Pahang saya ada jawatan sebagai Ketua Komunikasi Keadilan Negeri Pahang. Kalau saya buat macam kerja diorang ni, kan, maka saya akan ditegur oleh pengerusi Keadilan Negeri Pahang. Bukan pusat tegur, tapi pengerusi Keadilan Negeri Pahang. Kerana pengerusi Keadilan Negeri Pahang, Wabi Fauziah mendapat arahan yang sama daripada Biro Politik, daripada pusat. Ya? Sebab itu saya rasa peperangan yang berlaku, yang duk balas-balas sekarang ini, ya, datangnya awal lagi. Ya? Daripada mula-mula kita tolak Tun tu, buat inilah yang duk cakap. Kan? Termasuk lawyer 7 hundi ni pun. Duk bercakap macam-macam kan. Jadi kita, kalau ikut arti saya, kalau saya ni saya berterupur biasa, saya seronok lah peperangan macam ni kan. Tapi kita ada tanggungjawab, ya, pimpinan negeri. Dan saya rasa pun, sebab itulah surat-surat yang ditulan. Hari ini saya tengok beberapa ketua pemuda, cawangan-cawangan membuat kenyataan supaya amanah mengkaji semula kedudukannya dan bersama dengan PKR, ya, dan mengkaji semula Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai ketua pembangkang ditularkan. Bila saya baca, saya tengok yang nama yang ada tu bukanlah pimpinan negeri, ya, kebanyakan pimpinan kawasan, setiausaha pemuda kan. Jadi kita anggap ini biasa-biasalah, ya, budak-budak nakal, cuma nak bagi panas sikit kan. Kalau layan panaslah, kalau tak layan setakat itu jelah, ya. Kalau mereka orang yang matang dalam politik, tindakan yang paling betul kalau mereka serius dan mereka betul-betul ikhlas untuk nak keluar daripada Patah Harapan ataupun nak putus hubungan dengan keadilan ataupun menolak Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai ketua pembangkang ataupun untuk nak angkat Mak Sabu sebagai ketua pembangkang yang dilihat lebih layak daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka bawa dalam mesyuarat mereka dan mereka kemukakan usul itu di peringkat pusat. Barulah boleh berkesan. Tapi kalau setakat sebar beri nama untuk nak provokasi, maka inilah yang akan jadikan peperangan. Jadi kalau saya berterupa ataupun kawan-kawan penyokong daripada keadilan membalas orang yang maka di luar kawalan lah, ya. Cuma pimpinan telah diperingatkan, ya. Pimpinan-pimpinan parti diperingatkan oleh parti keadilan sendiri khususnya supaya tidak melayani sebarang provokasi yang dicetuskan, ya. Kerana pimpinan utama telah pun mengeluarkan kenyataan masing-masing dan sebagai ahli sepatutnya kita menghormatilah, ya, menghormatilah. Kadang-kadang kita tak bersetuju. Saya sendiri pun
Sebelum bajet pun saya duk kempen, tolak bajet, tolak bajet. Tolak bajet, tolak bajet. Sebab kita ahli biasa, kita orang biasa, kita tidak ada pandang tanggungjawab, nak berdepan dengan tanggungjawab dan sebagainya. Pimpinan-pimpinan mereka ada tanggungjawab masing-masing yang lebih besar daripada kita. Okey, Anuruddin Terengganu betul tu. Diorang mula tak perhati bila PKR tidak mahu menyokong. Okey. Menyokong sang ketua, kata Anuruddin Terengganu. Okey, Wan Azmi kita anggap je semua katil 2-0. Okey, Fauzi Taha, ya. Ya sebenarnya kita nak tuding jari sebenarnya kepada amanah pun tak boleh, tak adil lah, ya. Sebab kalau tepuk sebelah tangan tak jadi. Ya. Dia pasal berlawan ni lah, kan. Jadi cara keadilan nak mengurangkan, ya, nak menghapuskan mungkin susah sebab ini dunia yang terbuka. Kan. Maklumat, ya, segala-galanya di jari sekarang ni. Kan, kalau dulu dia kata mata pena itu lebih tajam daripada mata pedang. Sekarang ni jari-jari ni, jari jemari ni. Itu lebih tajam lah sebenarnya sekarang, kan. Okey. Jadi keadilan hanya boleh mengeluarkan arahan kepada pimpinan-pimpinan di setiap negeri supaya memberitahu, ya, pimpinan-pimpinan negeri di kawasan masing-masing jangan cuba cetuskan sesuatu perkara yang telah pun diselesaikan oleh pimpinan atasan, ya, perkara telah diselesaikan oleh pimpinan atasan. Jangan kita nak cuba panahkan kembali nak jadi jalan perbalahan. Yang sebenarnya nak cari perbalahan ni mudah, ya. Nak menyatukan itu adalah satu perkara yang amat sukar sekali, ya. Bayangkanlah kalau parti kita ni parti yang tak kuat mana pun, nak cari ahli dah lah susah, kan. Nak cari ahli susah. Sekarang ni apatah lagi kita jadi memanggang. Nak cari ahli dah susah. Sesama kita pun kita duduk mengata-ngata dan macam, kan. Jadi fikir sendirilah. Jadi macam yang siapa yang matang, okey. Ya, kita boleh jawab cara baik. Kadang-kadang kita baca pun nak juga jawab sesekali, kan. Bolehlah jawab, tidak ada masalah. Tapi janganlah sampai peringkat maki hamun, carut, kan. Sampai cabar mencabar. Oh, kalau betul-betul berani keluarlah, berambuslah. Ini tak baguslah. Ya, tak baguslah macam tu. Okey, Ahmad Syaril Kuantan, bertahan tanpa membalas, buat sakit hati je katanya. Macam duduk di khayat ramai tanpa sebarang pakaian. Okey, ini apa ni, kiasan daripada Syaril. Kalau orang duk kata kita tak jawab, macam kita ni duduk tengah jalan bertelanjang katanya, kan. Betul juga, kan. Bila orang kata kita kena jawablah. Cuma janganlah kita secara overall, ya, kita jawab kalau pimpinan tu satu pimpinan yang membuat kenyataan yang kita rasa tak betul, kita tujukan terus kepada pimpinan tersebut, ya. Jangan kita kata bila pimpinan tu bercakap, oh ini pendirian Parti Amanah, ataupun satu PKR cakap, oh ini PKR. Tak boleh macam tu. Sebab dalam pimpinan PKR pun kadang ada juga yang terlepas cakap, ya. Mana-mana parti pun dan DAP pun, kan, ada yang terlepas cakap. Seperti mana Setiausaha Agung dia baru-baru ni, ya, Setiausaha Pemuda DAP yang supaya memikirkan kembali kerjasama DAP dalam Pakatan Harapan, ya. Jadi tak boleh kita katakan itu suara DAP kerana ini telah pun dinafikan oleh pimpinan DAP, ya. Jadi kalau kita cari jalan bagaimana kita nak menyatukan kembali, kenalah bijak dalam kita menjawab, ya. Kalau kita rasa nak perlu jawab, boleh jawab, ya. Bukan maknanya kita kata, oh tak apalah orang hentam kita. Orang hantar nak Dr. Anwar, biarlah, sabarlah. Bukan macam tu. Kita boleh jawab. Tetapi jangan kita pandang itu, tuduhan itu adalah tuduhan daripada keseluruhan ahli parti. Ya, kita tahu dalam Parti Amanah ini tak semuanya macam tu. Ya. Contoh kawan saya tadi, Airi tadi ni. Airi masih ada lagi sini, Airi? Masih lagi menonton? Airi ni, dia ada penyokong tegar. Ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekarang ni ahli amanah. Asalnya PKR. Ya. Kalau kita fikir logik, dia ni orang kuat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dah berada dalam PKR. Tapi kenapa keluar? Ya. Itu ijtihad politik dia. Ya. Ada perkara-perkara yang menyebabkan dia nak keluar masuk amanah. Tapi sokongan dia dan keyakinan dia kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak berubah. Jadi bila kita hentam amanah keseluruhan, terasa hatilah Airi ni. Kita kena jagalah hati kawan, kan. Bila kita hentam, wah amanah tak guna, amanah ni berambuh lah.
Jadi orang-orang yang macam Eri, orang yang macam beberapa orang lagi yang matang dalam politik, mereka akan terasa hati. Ya. Sama lah juga kita. Kalau satu dua pemimpin PKR bercakap yang bukan-bukan, ya. Kemudian orang tuduh, oh PKR macam ni, ya. Tak boleh macam tu. Kita yang ni pun tak terasa hati juga kan. Okey, jadi kena bijak lah, ya, dalam menangani isu ni. Dan saya rasa pun sekarang ni dah ada lah nampak agak perlahan sikit lah daripada 1 hari 2 hari yang lalu. Kerana semakin banyak pimpinan yang bagi penerangan, kemudian semakin banyak kita mendapatkan maklumat, ya, dan akhirnya kita mendapat jawapan yang rasional mengapa satu keputusan itu dibuat oleh pimpinan, ya. Kadang-kadang ni ada ketikanya kita terpaksa juga mengubah fikiran atas sesuatu sebab, ya. Yang kadang sebab lain tu mungkin orang lain tak nampak, kita yang nampak. Maka kita sebagai pemimpin harus bertanggungjawab, ya. Bertanggungjawab untuk menyelamatkan keadaan walaupun terpaksa membuat satu tindakan drastik, tindakan secara tiba-tiba, ya. Yang kita peliknya bila Anwar ni bukan buat keputusan terus guna kepala otak dia sendiri. Bila dia buat keputusan yang kemudian, ya, mengubah taktikal di kemudian, itu pun dimaklumkan dengan pimpinan-pimpinan dalam Patah Harapan. Pimpinan-pimpinan pula maklumkan kepada ketua-ketua WIP. Maknanya dimaklumkan juga dengan gerakan, ya. Maknanya ada lagi menghormati teman-teman di dalam Pakatan Harapan. Bukannya Anwar terus kata, oh terus, kan, kalau macam tu tak betul lah. Anwar maklumkan juga. Jadi sebab itulah kita tengok di AP tidak ada yang bangun, ya. Jadi yang bangun tu ada di antaranya yang tidak melihat notis yang dikeluarkan, ya, di dalam grup WhatsApp masing-masing. Mungkin di antaranya. Sebab itulah saya bersetuju dengan pendapat mengatakan yang bangun itu pun tidak bersalah, yang tak bangun itu pun tidak bersalah. Bila berlaku suasana yang macam ini, memanglah akan berlaku sesuatu yang tidak lancar. Sebab ini adalah taktikal yang diubah di saat-saat akhir. Dan kesannya apa? Dan kesannya Tun jadi meroyan lah. Kan? Apa yang beliau plan, apa yang beliau jangkakan, beliau tak sangka lah. Ya, selalunya selalunya bila dengar Patah Harapan ni, Patah Harapan ni lawan tetap lawan. Mesti kali ni dia tentang juga, kan. Serupa juga dengan geng-geng Semburit ni, ya. Dalam Perikatan Nasional. Mereka jangkakan kita akan lawan. Mereka dah standby dah. Oh, kita nak chop sekali ni. Patah Harapan ni yang gagalkan QSP, tak suka dengan QSP, tak suka dengan moratorium. Patah Harapan ni yang tak suka, yang tak sokong. Padahal Patah Harapan dah janji kalau ikut nak sokong. Tapi kita ikut pun dia tak sokong. Ini memang kemaruk Anwar Ibrahim Menteri. Dia dah standby dengan propaganda yang sedemikian rupa. Akhirnya bila dilihat macam ni, ya, dan mendapat kepujian pula daripada Agung, ya, yang mengatakan tahniah kepada parti-parti yang berdaftar, yang telah pun menerima bajet secara dasarnya, ya, secara dasarnya. Bila sebut berdaftar tu maknanya Tun Dr. Mahathir mungkin terasa lah kot. Pasal Parti Pejuang ni daftar ke tak daftar saya tak tahu, kan. Okey. Nasir muda serang sama sendiri, buang masa je, kata Nasir, ya. Muhammad Zul Asri Ahmad, tapi atuk memang patut kena maki. Puvan Naswaran, atuk kaki kencing. Habib Eagle, Eagle. DAP dan Amanah want to join PKR is welcome. Okey. Lagi siapa lagi tu? Okey. Selamat datang juga Au Match Dimin. Oh, nama. Wan Azmi, Gerak Reformasi 98 pun dah lama tak buat live. Ya. Gerak program gerak ni PKP memang kita tak boleh nak buat lah sekarang ni, ya. PKP. Pahang pun masih belum dilancarkan secara resminya. Gerak 98 di Pahang sebab PKP, ya. Apatah lagi di Selangor dan juga di wilayah sekarang ini. Siapa lagi kawan kita Tok Pawang pun ada, Muhammad Kamal Yusof dia Pekan, Ben Ikmal dia bawa Bentung. Okey, Zainal Abidin terbaik. Jadi dalam isu ni, ya, saya tak perlu nak ulas sebab apa. Tuan-tuan, saya cadangkan tuan-tuan buka lah, ya, YouTube penerangan daripada Wabi Mujahid, memang clear, ya.
Beliau siap bagi dalil ya, bagaimana di zaman Nabi dulu pun Nabi sendiri pernah menukar strategi ya, bila berdepan dengan musuh ya. Strategi yang sepatutnya kita Nabi rancang buat lain, akhirnya rancangan jadi lain ya. Takkan nak kata Nabi muka janji kan. Dia strategi, nama pun strategi, taktikal dan sebagainya. Bila kita berdepan dengan satu benda yang agak pelik ya, sekarang kita berdepan dengan keadaan yang pelik ni ya. Berdepan dengan keadaan pelik, suasana yang pelik dan keadaan politik yang tak betul, jadi strategi itu tidak bolehlah kita gunakan strategi yang sama sepanjang masa ya. Dia adalah keperluan-keperluan yang perlu kita buat ya, agar kita dilihat sebagai satu parti, iaitu Pakatan Harapan ni parti yang boleh diharapkan oleh rakyat ya. Jadi kalau awal-awal lagi pun rakyat minta ke WSP, kita duk bantah, minta moratorium, kita bantah. Jadi rakyat kata macam mana nak minta suruh Pakatan Harapan ambil balik kerajaan kan. Hak yang dia janji, hak yang dia tuntut kemudian ditunaikan, tapi kita bantah juga. Kita yang minta benda tu ya. Kita minta kerajaan buat kan. Kerajaan pun buat. Bila kerajaan buat, kita lawan balik. Jadi macam tak betul lah, ada tak kena ya. Jadi kalau sama ada dia buat tu betul ataupun dia tipu kita ya, dalam pembentangan kementerian ya, tak boleh nak tipu pasal benda ni angka, jumlah ya. Benda yang melibatkan angka, mereka tidak boleh nak tipu. Contohnya kalau dia kata dia berjanji nak kurangkan peruntukan untuk jasa, dalam penggolongan dia tak sebut jumlah berapa nak kurang. Jadi di pihak kementerian nanti mereka tidak boleh kata kurang-kurang, kena sebut. Kalau selama ini disebut 86 juta 85 pun 6, 82 ke? Saya tak ingat. 80 lebih lah juta untuk beri ke jasa. Menteri Kewangan kata akan dikurangkan. Okey, kita tengoklah nanti setakat mana dia kurang. Kalau dia kata kurang dalam 1 juta, 2 juta, tentunya kita tidak akan sokong. Sepastinya kita tidak akan sokong. Kan? Jangan ikut ahli parlimen dalam kota. Dia ingat kita bodoh. Bila kita bangkit tentang isu jasa, dia tukar nama jasa. Ya, tak apalah lah kecoh-kecoh pasal jasa. Kita tukar nama. Jasa jadi JCOM. Jadi JCOM pula dah. Daripada jasa kepada Jabatan Komunikasi Komuniti. Kita bukan masalah nama yang kita pertikaikan, peruntukan ya, diberikan kepada jasa. Bukan soal jasa atau nama apa, tukarlah apa nama pun. Kalau babi, tetaplah babi. Walaupun babi itu dipakaikan serban ya. Okey. Muhammad Zul Asri Ahmad tidak akan pelik untuk situasi pelik. Betul lah tu ya. Bila kita berjumpa dengan satu keadaan situasi pelik, maka terpaksa mengambil satu tindakan pelik. Di situlah nak tengok satu pimpinan itu bijak atau tidak bijak, ataupun ada kreatif ya. Idea dia macam mana nak berdepan dengan suasana macam ni ya. Kadang-kadang kita sendiri pun dengan family kita ada masa kita berjanji dengan family dalam kabinet, tak jadi juga. Bertukar. Sebab apa bertukar? Ya? Janji nak pergi cuti dengan family kan. Tiba-tiba tak jadi. Pasal apa? Oh, PKP. Tak boleh nak keluar cuti. Bertukar di saat akhir kan. Jadi adalah sebab. Bukan nas suka-suka. Pernah ke Datuk Seri Ibrahim ni orang yang track recordnya ya, tidak pernah ikut kepada keputusan mesyuarat? Tak ada ya. Yang tak ikut tu siapa? Tu Dr. Mahathir. Dr. Mahathir ni ada rekod ya. Perjanjian pun dilanggar. Masa tu tak siapa tegur pun ya. Mesyuarat tak datang Dr. Mahathir. Kita ingat lagi masa lepas langkah Sheraton, kita panggil meeting mesyuarat Pakatan Harapan, dia tak datang. Ya. Masa tu kita tak buang pun dia sebagai pengurusi Pakatan Harapan, kita panggil mesyuarat. Masa kerajaan tengah genting, sepatutnya kalau dia bertanggungjawab dalam keadaan genting itu, dia hadir sebagai pengurusi dan cuba untuk mempertahankan kerajaan yang sengaja dia tumbangkan. Tapi beliau tak datang. Ada orang bising. Tak datang mesyuarat. Pengurusi. Dia jawab apa? Saya dah letak jawatan. Oleh kerana dia tak datang mesyuarat, sebab itulah kita namakan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri masa tu. Sebab dia datang mesyuarat, takkan kita nak namakan dia Perdana Menteri. Dia datang mesyuarat pun tak datang, kita nak letakkan nama dia. Bila kita letak nama Datuk Seri Anwar Ibrahim, oh sekarang ni dia sibuk. Bila saya tak menang, pasal apa? Pakatan Harapan bagi nama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi pecah undi. Memang pecah undi lah. Dia dapat 66 undi je. Anwar Ibrahim dapat 90 lebih. Mana di situ dia dah kalah. Dah di situ. Pusingan pertama di istana. Ya? Sokongan Mahathir 66. Anwar 90 lebih.
Itu yang pertama, dia telah dimalukan Datuk Seri Ibrahim. Kali ini di Parlimen. Ya. Itu yang dia tak boleh tidur malam, duk meroyan dan sebagainya. Ya. Tak habis-habis ya, nak memburukkan Datuk Seri Ibrahim. Ya. Padahal Datuk Seri Ibrahim tak buat apa pun. Ya. Tak pernah jawab pun. Datuk Seri Ibrahim dicalonkan, kita letak nama di Jumpa Agung dulu. Itu pun kerana dia tidak datang mesyuarat Majlis Mesyuarat Persatuan Harapan. Sebab dia alasan dia kata dia dah tak jawatan. Dia dah tak jawatan dalam parti, dia dah tak jawatan sebagai pengurusi Persatuan Harapan, dia tak jawatan Perdana Menteri. Sebab itu dia kata dia tak perlu datang. Kan? Itu pun kita ada budi bicara, ada budi bahasa, jemput juga datang tapi dia tak datang. Bila tak datang, Majlis Presiden Persatuan Harapan nak buat macam mana? Nak bawa Agung, nak bawa calon siapa? Takkan nak bawa calon nama Mahathir lagi. Sedangkan dia tidak ada minat nak datang mesyuarat. Di situlah plan yang Azmin sebut. Ni masuk cerita Azmin ni. Ya ini Azmin kata, Mahathir dah memang plan nak jadi Perdana Menteri. Dan geng-geng semburit ni pun kata, kita pun dah plan nak letak Mahathir ini sebagai Perdana Menteri tapi bukan di bawah kerajaan Persatuan Harapan. Bermakna mereka dah plan untuk keluar dari Persatuan Harapan tetapi masih menjadi kerajaan. Sebab itulah dalam mesyuarat Majlis Presiden Persatuan Harapan, ya, mereka sengaja timbulkan perbalahan dalam mesyuarat supaya bergaduh. Mereka minta bila bergaduh nanti bersatu akan buat keputusan keluar daripada Persatuan Harapan atas alasan Anwar mendesak Mahathir letak jawatan. Ya. Jadi malam tu memang adalah perkara dibincangkan tentang peletakan jawatan. Ini diceritakan sendiri oleh Wabi Khalid Samad. Ya, kita menuntut supaya Mahathir meletakkan tarikh, ya, meletakkan tarikh. Bukan nak menuntut letak jawatan malam tu, cuma letakkan tarikh bila dia letak jawatan. Jadi Bala Azmi kata tak perlu tarikh, Zuraida kata sokong Tun sampai PRU15 kan. Lepas tu Bersatu pun kata tak perlu letak tarikh. Jadi last kali Anwar buat keputusan, tak apalah Tun nak sangat jadi Perdana Menteri sampai dapat APEC, jadilah Perdana Menteri sampai APEC. Tak payah tarikh, tak payah tarikh pun tak apalah Tun jadilah Perdana Menteri, ya, sampailah bawa ke Lubang Lahat. Itu saya tambahlah tu. Sampai ke Lubang Lahat, ya. Kalau boleh Lubang Lahat tu pun kalau diberikan izin oleh Allah Tun jadi menteri dalam Lubang Lahat pun tak apa. Kan? Sampai tahap tu, bila Anwar buat ke tahap buat keputusan dalam mesyuarat Presiden Persatuan Harapan, Anwar sendiri cadangkan, ya, bukan orang lain. Kebanyakan yang lain minta Tun letakkan tarikh. Pasal yang jadi masalah sekarang ni tak ada tarikh. Sebab tu Tun boleh belit-belit. Betul lah lepas saya Anwar. Tetapi tak ada tarikh dia kata. Saya sign tak ada tarikh. Jadi di situ dia main-main kan. Lepas tarikh tak ada. Tak ada hitam putih tarikh. Jadi mesyuarat malam itu ramai yang mendesak supaya dia ke tarikh. Panaslah sekejap dalam mesyuarat. Jadi Anwar tengok macam ada sengaja ditimbulkan untuk nak memecah belahkan Persatuan Harapan malam itu. Jadi Anwar membuat satu tindakan sebagai pemimpin. Sekali lagi, ya, tindakan di luar jangkaan. Ya. Sepatutnya Anwar lah yang kalau dikatakan kemaruk sangat jadi Perdana Menteri, Anwar lah paling tuntut supaya Tun letak tarikh. Kan? Tapi tak. Di luar jangkaan oleh Azmin, di luar jangkaan oleh Mak Lampir. Ya. Tiba-tiba Anwar beritahu, Tun tak apalah, Tun jadi Perdana Menteri selepas APEC. Tarikh tak apa. Baik, cek kosong. Macam bagi cek kosong lah. Letak dia sendiri bila nak tak jawatan. Jadi bila Azmin tengok Anwar berjaya mententeramkan keadaan malam itu dan Bersatu pun tidak ada alasan nak keluar dari PH, dia bengang lah. Sebab plan dia malam tu nak berpisah dengan PH tak jadi sebab Anwar dah betul ansur. Sebab itu Azmin keluar mesyuarat awal. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok meeting last tu, masa PC tu Azmin tak ada. Mak Lampir pun tak ada. Dia pergi lari mana, pakat pula nak buat lain. Plan kita gagal. Buat plan lain. Orang otak jahat ni, ya, dia macam-macam idea dia. Kalau gagal kali ni, kita buat plan lain. Kan? Orang jahat ni pun macam ada strategi juga. Sebab tu saya kata, bila Anwar buat satu plan, satu perkara yang plan yang baik ini nak dapat kemandat kerajaan, ya, buat satu langkah yang baik, tak berjaya, kita kutuk.
Apalah cakap macam ni, kita kutuk. Padahal orang buat jahat pun, plan tak semestinya berjaya. Yang buat jahat tu kadang-kadang plan pertama tak percaya, dia buat lagi. Tapi cara jahat lah. Kan? Tetap otak berpusing nak fikir macam mana nak buat. Jadi kalau kita nak buat perkara baik, lagilah patutnya banyak perancangan-perancangan yang perlu dibuat. Sebab nak buat benda baik ni susah. Nak buat benda jahat ni mudah. Sebab itulah Azmin keluar. Dan selepas itulah berlaku perjumpaan di Hotel Sheraton. Bila nak mecahkan bersatu tak boleh. Itu kan dah lagi tajuk lah kan. Dah lagi tajuk, tapi itulah ceritanya. Ya, Azmin mengatakan bahawa Tun memang sengaja nak jatuhkan kerajaan kerajaan PH kerana nak jadi Perdana Menteri seterusnya, dan mereka cadang untuk antik Tun sebagai Perdana Menteri seterusnya, tapi bukan di bawah PH, ya, di bawah Kerajaan Perpaduan. Sebab itulah kita dengar sendiri bila Tun cakap, bila Yang Tuan Agong mengatakan Tun jangan letak jawatan, ya, sepatutnya bila dah tuanku nasihatkan Tun jangan letak jawatan, janganlah letak. Janganlah letak. Kan? Maknanya walaupun dia kata parti dia tidak ada sokongan kepada dia. Kan? Tapi masa itu kita ada lagi sokongan daripada GPS selain daripada Parti Bersatu dan juga Geng Azmin. Dan kita dapat kekuatan bila tuanku sendiri, Tun jangan letak dulu, nasihat jangan letak. Kan? Sedangkan Muhyiddin ni Muhyiddin ni kalau yang Tuan Agong kata jangan letak, lagi happy lah dia. Lagi happy lah dia. Agong tak kata pun dia balik tahu je, walaupun dia tahu dia tak ada sokongan. Kan, Muhyiddin. Tapi Tun ni Agong bagi tahu jangan letak. Tapi dia letak. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau dia ikut nasihat Agong, tak letak jawatan, bermakna dia masih lagi di bawah kerajaan PH. Yang ini dia tak mahu. Sebab apa dia tidak mahu bawah kerajaan PH? Kalau selagi berada bawah kerajaan PH, selagi itulah dia terikat dengan janji bahawa selepas itu adalah Anwar Ibrahim. Masalahnya sekarang ni adalah Anwar Ibrahim. Bukan masalah PH. Masalahnya Anwar Ibrahim. Dia tidak mahu Anwar Ibrahim itu ganti dia. Itu problem dia. Sebab itu dia tak kisah sesiapa pun. Kalau calonkan Mak Sabu jadi Perdana Menteri pun, dia tidak masalah. Bahkan kalau nak bagi Ling Gok Eng pun, saya rasa Tun Mahathir tidak ada masalah. Duli apa dia? Ling Gok Eng ke? Kan? Kek Siang ke jadi Perdana Menteri? Apa dia peduli? Haji Hadi asalkan jangan Anwar Ibrahim. Pelik apa? Dia pernah puji Haji Hadi. Dia kata Haji Hadi lebih layak jadi Perdana Menteri daripada Anwar Ibrahim. Ini pernah keluar daripada mulut Tun. Walaupun Haji Hadi pernah kata Dr. Mahathir ni layak jadi doktor klinik satu Malaysia. Itu beza dia. Kan? Sebab dua-dua ni bohong. Haji Hadi kata Mahathir ni layak jadi doktor klinik satu Malaysia saja. Mahathir pula kata Haji Hadi ni layak jadi Perdana Menteri. Dua-dua bohong. Kan? Dua-dua auta sebenarnya. Kan? Okey, jadi dakwaan Azmin itu yang baru keluar dalam Malaysia kini yang mengatakan bahawa Kerajaan Perkhidmatan Nasional itu adalah di bawah perancangan Tun. Ya. Yang ini dibantah oleh Macai Mahathir sendirilah, iaitu Khairuddin Abu Hassan. Ini Khairuddin betul hari ni kan. Marah dia kat Azmin pasal Azmin usik bos dia. Dia ni yang usik bos dia ni kan. Khairuddin ni. Dia bertanding pun bukan atas Bersatu pun. Dulu bertanding kat Melaka atas tiket amanah. Puji macam mana Tun pun tak dapat jawatan dalam Bersatu. Tak bertanding atas tiket Bersatu pun, amanah yang bagi tempat kat dia. Jadi penyelaras parlimen di Melaka. Ya. Tapi jenis orang macam ni, dia kan kira malu. Walaupun dia menempel atas kerusi orang lain, tiket parti lain, dia tak kira. Kan? Jadi dia nak bodek Tun ni. Kan? Kalau Zahid Ma'arif boleh bodek Tun jadi setiausaha politik, takkanlah aku bodek. Tak boleh jadi apa kot. Kalau Mahathir jadi Perdana Menteri sekali lagi, mesti aku dapat. Zahid Ma'arif tu, kan, yang teruk-teruk Zahid Ma'arif ni, yang mengaku dalam mahkamah bawa duit juta-juta bagi kat Isa Samad. Ini ada kes mahkamah, bukan kita tuduh. Zahid Ma'arif dah pakai baju oren dah tuan-tuan. Masuk SPRM, bagi keterangan dalam mahkamah, dia bawa duit cash. Bagi kat Isa Samad masa tu fungsi Felda. Dia pegawai Isa Samad masa tu. Tapi sebab dia ni jadi saksi pihak pendakwa, dia tak kena apa lah. Zahid Ma'arif ni.
Sebab dia jadi setiausaha politik Mahathir. Takkanlah nak tangkap setiausaha politik Mahathir masa tu, Perdana Menteri. Kan? Ni kelebihan Zaid Ma'arif. Bodek Tun dapat jadi setiausaha politik. Sebab dia bertanding dengan pilihan raya tak ada tempat. Kan? Dia pernah bertanding dulu. di Pekan. Kan? Bungkus. Dengan Najib. Kan? Sempatlah saya bantu dia sikit. Masa tanding tu Zaid Ma'arif ni menyesal lah juga bantu. Tapi yang sampai dia kalah kan. Kalau dia menang dulu pun di Pekan, dia lompat juga. Kan? Jadi, disitulah Khairuddin mengampu Tun Mahathir. Dia marah Azmin pasal Azmin tuduh Tun ni yang menjatuhkan kerajaan Perikatan Nasional. Sampai peringkat apa? Khairuddin ni kalau dah marah kat orang seorang-seorang tu, macam-macam lah keluar dari mulut dia. Sampai peringkat dia kata dia nak pergi ke luar negara, dia nak bawa lah video semburit, nak buat uji kaji ke luar negara untuk mengesahkan keaslian video semburit ni. Lantak pi lah dia perang sesama dia. Kita boleh apa kan? Sedangkan video semburit ni sebenarnya dah bawa oleh Luqman Adam, dah diuji di Amerika, dah diuji di Indonesia, ya. Dah Luqman Adam berani katakan bahawa yang asal pun telah ada sebenarnya. Tinggal lagi nak tunggu pegawai negara je, ya. Nak dakwa tak dakwa, nak dakwa tak dakwa, nak dakwa tak dakwa. Jadi sebab itulah yang paling ditakuti oleh Azmin ini, ya, semburit ini kalau Anwar jadi Perdana Menteri. Kes ini salah satu dia sebab mengapa dia bagi takut kalau Anwar jadi Perdana Menteri. Pasal benda tu dah ada dah, ya, nak tunggu green light je nak jalan kes, ya. Luqman Adam dah buat awal lagi. Ya, Luqman Adam dah buat ujian kaji, dah hantar dah bukti ke pihak polis. Kali ni Khairuddin pula pasal marah Azmin usik bos dia. Khairuddin kata dia nak pergi luar negara, nak bawa video tu, ya. Kita tak boleh tahulah bab semburit ni, ya. Itu lantak pilah dia orang berperang sama dia. Pasal dua-dua tu tak boleh pakai. Azmin betul ke Khairuddin betul? Yang sebenarnya bukan saja Khairuddin tak betul, bukan saja Azmin tak betul, bahkan Mahathir itu sendiri pun memang tak betul, ya. Bila tiga-tiga ni pembohong bercakap, kita nak cari mana tu yang benar, ya. Macam mana nak jumpa yang benar? Tiga-tiga ni pun kaki pengkhianat. Tiga-tiga ni pembohong, ya. Jadi kita biarkan mereka berperang. Jadi Tuhan makbul jugalah doa kita supaya musuh-musuh kita ini akan sentiasa berpecah belah, akan sentiasa bercakaran sesama mereka, ya. Okey, dalam kenyataan itu juga Azmin cuba nak membersihkan dirinya, ya, si semburit ni. Dia cuba nak membersihkan dirinya, mengatakan bahawa kerajaan yang ada sekarang ini, ya, yang beliau berada dalam kabinet sekarang ini, kerajaan Perikatan Nasional, bukan kerajaan pintu belakang katanya. Tetapi kerajaan ini sebenarnya telah dibuka pintu oleh Agong. Agong buka pintu, maka dia masuk. Tengok, orang yang buat khianat nak tuding jari kepada istana, ya. Nak cuba babitkan istana di dalam kancah politik, krisis politik, ya. Dahlah darurat itu pun cuba nak kaitkan istana, nak cuba gunakan kabel istana, ya. Sampai ke peringkat perbuatan dikhianat tu pun, ya, dia cuba nak berlindung di belakang istana. Dia kata istana buka pintu, maka dia pun masuk, ya. Ini cara pengkhianat nak nipu kita lah, ya. Kalau orang yang tak tahu, dia kata betul lah, dah Agong bagi dekat sumpah, dia kat sumpah lah. Tapi kalau kita kaji betul-betul, ya, Kebawah Duli Tuanku ni bukan orang politik, ya. Dia tidak tahu apa parti-parti pancangan helah kau orang buat, ya, pancangan kau buat, kau nak beli ahli parlimen ke, kau nak jual ke, kau nak khianat ke. Itu Agong bukan ambil tahu, itu hal politik, ya. Itu politik, ahli politik punya kerja, ya. Benda ni bukan baru berlaku, pernah berlaku sebelum ini di Perak. Pengkhianatan berlaku, lompat sana lompat sini, ya, pernah berlaku. Bukan kali pertama berlaku, tapi kali pertama berlaku di peringkat persekutuan, ya. Dan ini tak boleh disalahkan kepada Kebawah Duli Tuanku. Kamu khianat, ya. Takkan kamu nak berlindung di bawah tuanku? Aku khianat tapi tuanku bagi kat sumpah. Tak bolehlah kata-kata macam tu, ya. Saya selalu andaikan, ya, seperti kita main bola, ya, kita main bola. Okey, kita bertemu dengan pasukan yang sama-sama kuat dalam satu perlawanan bola sepak, ya.
Kemudian kita tak tahu pertahanan kita atau penjaga gol kita ini telah pun dibeli oleh pihak lawan. Ya, pertahanan kita atau penjaga gol kita telah dibeli oleh pihak lawan. Ya, mereka diberi upah sebagainya untuk melepaskan bola. Ini perlawanan akhir ni, ya, penentuan. Perlawanan penting. Ya, penonton ramai tengok. Perlawanan hebat. Tapi penjaga gol kita telah pun dibeli. Ya. Jadi bila dalam keadaan masa-masa dan habis, satu bola tu sepatutnya boleh diselamatkan oleh penjaga gol, tiba-tiba penjaga gol sengaja lepaskan bola. Bola itu kalau dilihat oleh mata kasar penonton, memang boleh diselamatkan, tapi sengaja buat tak dapat selamatkan dan masuk dalam gol. Ataupun pemain pertahanan sendiri buat tersepak bola tu masuk ke dalam gawang. Ya. Penonton nampak ini bukan tak sengaja, memang sengaja sepak. Ya, pemain pertahanan pun tendang bola masuk dalam gawang. Ketika itu pengadil bunyi whistle ke tidak? Ketika itu. Ya, walaupun pengadil tahu. Ya, pengadil ni pun kadang-kadang orang daripada bekas pemain bola juga, kadang-kadang orang yang tahu tentang bola sepak. Bukan orang tahu tentang bola sepak. Dia tahu bahawa pemain pertahanan ni takkanlah pemain pertahanan bola macam tu pun boleh tertendang masuk gol. Dia tahu. Tapi tugas dia pengadil apa dia? Tugas dia bila bola masuk dalam, dia tiup whistle mengesahkan itu jaringan. Itu tugas pengadil. Adakah pemain nak menyalahkan pengadil? Tak boleh. Tim tu lah yang khianat. Ya? Penonton tak marahkan pengadil. Ya? Macam dulu yang pernah berlaku di Piala Dunia. Kan? Diego Maradona masuk ke bola pakai tangan. Penonton semua nampak. Ya? Dan jaringan itu dikira menjadi isu kontroversi selepas itu. Kan? Satu dunia membicarakan tentang Maradona masukkan bola melalui pakai tangan dalam Piala Dunia. Penonton tahu, ya, tapi ada tak penonton marah pada pengadil? Sebab pengadil bunyikan whistle dan mengesahkan jaringan itu. Tapi penonton tidak marah kepada pengadil. Tapi penonton marah kepada, ya, orang yang menjaga garisan, ya. Pengadil ini mengesahkan kemenangan, tapi sepatutnya penjaga garisan yang nampak, ya, perbuatan itu sepatutnya angkat bendera lah, ya. Dan dia maki hamun Maradona yang menipu. Ya. Termasuk juga satu kisah Piala Dunia lu penjaga gol yang sampai kena tembak. Dah lupa nama dia siapa dia. Kan? Sengaja lepaskan bola. Akhirnya ditembak oleh penyokong kerana marah. Dia jual perlawanan. Tapi mereka tak tembak pengadil. Kenapa mereka tak tembak pengadil? Sebab pengadil yang tiup whistle, pengadil yang ngesahkan jaringan. Sebab orang tahu bukan salah pengadil. Khianat ni, pengkhianat ni yang salah. Jadi sebab tu saya kata, jangan salahkan tuanku. Ya? Kamu semurid, kamu dah khianat, ya? Kamu dah melakukan satu benda berkhianat. Takkan kamu nak kata, tuanku buka pintu, kami masuk. Ya? Kalau kamu bersemurid dengan Haziq, takkan kamu nak kata pintu hotel tu tuanku yang buka. Kan? Ada CCTV, ada buku daftar masuk hotel, keterangan. Takkan nak katakan tuanku lagi. Itu kiasan lah kan, kiasan dia. Kalau semua perkara kamu nak salahkan pada raja, ya, sampai peringkat apa yang kamu buat di hotel Sedakan itu pun kamu nak katakan kepada tuanku, mana di mana maruah kamu. Sebab itulah tak pelik kalau Azmin Ali ini orang yang paling takut kalau Anwar jadi Perdana Menteri. Mahathir juga orang yang paling takut kalau Anwar jadi Perdana Menteri. Siapa lagi yang takut? Orang yang takut Anwar jadi menteri ialah orang kaki rasuah. Ya, orang kaki rasuah, orang yang selama ini ada kes-kes yang selama ini disorok-sorok oleh Mahathir. Ya, Mahathir ni suka sorok kes orang. Ya, sebab nak jadikan fail, mudah nak ugut. Ya, contohnya ada beberapa orang ahli parlimen, iaitu ketua Puteri UMNO Melaka perempuan yang dulu disebut dalam kes menerima duit 1 NDB. Termasuk juga Mustafa Muhammad Jeli. Ada disebut dikaitkan dengan penerimaan duit 1 NDB. Tetapi ditarik oleh Mahathir masuk dalam Parti Bersatu. Berada dalam Parti Harapan ketika itu. Kes senyap. Kes senyap. Yang tak mau ikut, kenalah. Ahmad Maslan kena. Syahrir Samad, Johor Bahru. Tapi dia bukan ahli parlimen lah. Tapi nama dia ada. Kan? Sebab apa? Sebab kamu tak masuk Bersatu. Kan? Jadi Mustafa Muhammad masuk. Ahli parlimen daripada Melaka seorang-seorang tu termasuk. Settle lah. Ini kerja Mahathir. Dia sukalah orang buat jahat. Sebab apa? Kalau orang buat jahat itu dapat file kat dia, dia pegang.
supaya mudah nak diugut. Ini kerja Mahathir. Yang kita sibuk kemaruk sangat angkat orang tua ni pasal apa? Anwar nak cari sokongan. Bukan Anwar ni nak tarik orang UMNO masuk dalam PH pun. Ya? Tak adalah Anwar kata nak ambil orang UMNO, lompat masuk PKR ke, masuk Amanah, masuk DAP. Tak ada. Nak dapatkan sokongan, kalau kamu sokong aku jadi Perdana Menteri, okey, sign SD, dapatkan sokongan. Itu pun puak-puak dia dah marah. Oh, kenapa pergi cari sokongan orang UMNO? Sokongan. Sedangkan Mahathir bukan sokongan. Bawa ahli UMNO yang ada kes 1 NDB. Masuk Parti Bersatu. Automatik masuklah ke Jabatan Harapan. Korang tak bunyi satu apa pun. Sebab apa tak berani dengan Mahathir? Saya tak tahulah. Sebab tak berani kerana kamu pun ada kes. Kalau kamu tidak ada kes, patut kamu berani lawan. Tapi kenapa kamu tak berani? Bila Anwar buat, semua tak betul. Bila Anwar, dia berdiam diri, kamu kata, oh Anwar jadi PM, carilah numbers. Anwar ada numbers. Cari numbers. Kalau tak mau terima Mahathir, Anwar cari numbers. Bila Anwar buat kerja, oh petikai pula. Mana numbers kamu ambil? Wah, petikai pula. Ya. Kalau tidak, kamu bising. Oh, Anwar tak ada numbers. Mahathir ada numbers. Tapi tak jadi Perdana Menteri juga Mahathir. Syafiq Abdah ada numbers. Tak juga jadi. Sebab apa Mahathir tak ada numbers? Pasal tak ada sokongan dia dari PKR. Oh, kamu nak jadi Perdana Menteri, kamu nak minta sokongan dia dari PKR. Bila Anwar jadi Perdana Menteri, oh kamu tak bagi. Ini ke cara semangat kawan kita. Sepatutnya inilah giliran kamu untuk memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mengorbankan masa itu 40 lebih ahli Parlimen PKR. Ya, Anwar pujuk supaya sokong Mahathir jadi Perdana Menteri. Bila cukup masanya, apa salahnya kamu kan nak pujuk ramai pun, kamu ada berapa orang je ahli. Dan warisan ada 11. Ya, warisan 9 ke 11. Pujuklah. Kamu ada pengaruh sikit dengan warisan. Gunakan pengaruh kamu supaya kamu bagi tahu dengan warisan. Okey, sekarang ni giliran kita untuk memberikan sokongan kepada Anwar. Sebab dulu Anwar beri sokongan pada saya. Sepatutnya begitu. Tapi tidak. Masih lagi nak ahli PKR sokong dia lagi. Tak boleh sampai pada PRU 16. Tak sampai. Oh, bagi 6 bulan pun tak apa. Nak juga 6 bulan. Tengok. Lepas tu bila kamu nak tuntut 6 bulan pun nak jadi Perdana Menteri, tak dapat 6 bulan nak jadi Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan lagi. Kan? Orang tua ni. Tapi tuduh Anwar yang kemaruk jadi Perdana Menteri. Ini kalau kita tak fikir, kita tahu sebenarnya siapa yang kemaruk. Yang kenapa takut sangat Anwar ini jadi Perdana Menteri. Ini yang jadi persoalan pada rakyat. Kamu takut kenapa? Kalau kamu tidak ada kes, apa yang kamu takut? Apakah kamu tak cukup lagi mengumpul harta 22 tahun dulu jadi Perdana Menteri? 22 tahun jadi menteri, 22 bulan jadi menteri. Tak cukup lagi makan. Anak-anak semua dah bekerja. Ahli parlimen, jutawan-jutawan anak. Kamu makan lelaki bini dengan asmah je. Tak cukup lagi. Pencen. Ahli parlimen sekarang. Kenapa nak jadi Perdana Menteri? Masih nak jadi Perdana Menteri. Ya. Tentulah ada sebab. Sebab bukan kerana nakkan duit gaji Perdana Menteri. Dia tahu gaji Perdana Menteri tak tinggi mana pun. Perdana Menteri Malaysia ni gaji dia bandingkan dengan negara lain di Singapura lagi besar lah gaji. Tapi nakkan pada kuasa. Sebab dengan kuasa inilah boleh melindungi diri dia, melindungi anak-anak dia, melindungi kawan-kawan dan kroni dia yang ada kes, ya, supaya dapat dilindungi. Kalau Perdana Menteri itu dapat kepada Anwar Ibrahim, belum ada jaminan, ya, bukan sakat diri dia, anak-anak dia dan juga kroni dia, termasuk Zahid Ma'arif itu, ya, termasuk Zahid Ma'arif yang mengaku bawa duit kepada Samad, belum tentu selamat. Ini yang ditakuti. Azmin pun takut. Azmin pun takut sebab dia ada kes. Termasuklah puak-puak dia, geng-geng dia. Ya? Yang jadi pengurusi finans tu. Tak habis lagi kes dia. Ya? Yang laporan daripada SPRM. Sehingga dia dipecat daripada keadilan. Kes tak selesai, tak buat mahkamah pun. Cuma parti ambil tindakan disiplin, pecat. Itu kes rasuah. Ya? SPRM yang lapor pada parti. Bukan saya tuduh. Sampai sekarang SPRM tak tarik balik surat tu. Kan? Jadi kalau Anwar jadi PM, inilah orang-orang yang akan dikutip. Orang ini akan dikutip. Ini yang mereka takut sangat. Sebab itu saya nak bagi tahu lah ahli Parlimen UMNO. Kalau kamu tidak masuk dalam parti kami pun, ya,
tidak bersama dengan Parti Harapan pun, tapi kalau kamu ada jiwa seorang manusia, ya, orang Islam, orang Melayu Islam yang menjunjung kedaulatan, yang mahu negara ini dipimpin oleh orang yang betul-betul nak bawa reformasi dan perubahan, keadilan, maka kamu berilah sokongan, ya, kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Beri peluang, bukan lama, tak sampai 5 tahun. Kalau orang dulu Perdana Menteri dapat 5 tahun untuk bekerja, Anwar ni bertahun je kalau kamu bagi sekarang pun. Ya. 2 tahun ke 3 tahun saja jadi menteri. Kamu boleh tengok. Kalau tak boleh mampu, tukar. Bukan lama pun pandai raya. 2 tahun 3 tahun je lagi PRU. Kan? Tukar, apa masalah? Dalam keadaan sekarang ni kamu biarkan Muhyiddin. Kamu kau biar jadi Muhyiddin. Kamu ingat kamu UMNO boleh selamat? Ha? Kamu ingat dengan memberi sokongan pada Muhyiddin, segala kes-kes UMNO boleh selesai? Ya? Masalahnya bukan masalah nak selesai kes. Ya? Masalahnya keadilan. Sebab tu saya selalu kata, kalau saya menjadi Najib Razak sekarang ni, ya? Kalau saya berada di kedudukan Najib sekarang ni, ataupun kedudukan Zahid Hamidi, saya akan beri sokongan kepada Anwar. Saya akan beri sokongan kepada Anwar. Ya? Walaupun saya tahu Anwar tidak akan beri jaminan ataupun janji dengan saya akan lepaskan kes. Ya? Memang Anwar takkan nak berjanji dengan orang macam ni. Oh, kau sokong aku, kes kau settle. Ya? Anwar takkan buat. Kalau Anwar nak buat, lama dah dia jadi menteri. Kalau Anwar nak buat macam tu, lepas langkah Sheraton tu hari pun, Anwar dah boleh jadi Perdana Menteri. Bukan susah. Masa berlaku kekecohan, ya, tidak ada Perdana Menteri masa tu. Ya? Anwar boleh saja berjumpa dengan Zahid. Zahid, okey, bawa UMNO, sokong aku. Kes engkau tu aku settle. Pasal apa? Engkau punya kes ni tak masuk mahkamah lagi. Najib dah masuk dah. Tunggu rayuan je. Kamu punya kes tak masuk lagi. Boleh tolong. Aku settle. Confirm Anwar boleh dapat sokongan. Ya? Jumpa Ahmad Maslan, ada kes juga. Tengku Adnan, Tengku Mansur, ada kes. Mokhtar pun ada kes. Bagi tahu semua. Aku settle. Tapi angkat aku jadi menteri. Kalau Anwar nak buat, Anwar jadi menteri dah, saudara. Ya? Bukan sekarang ni. Ya? Sebab itulah kalau saya kata, kalau saya jadi Najib, ya, saya akan beri sokongan kepada Anwar, bukan kerana janji Anwar ataupun kita minta Anwar lepaskan kita. Tapi sekurang-kurangnya, kalau Anwar pun tak ada janji dengan kita untuk lepaskan kes kita, tapi sekurang-kurangnya Anwar ini tidak akan campur tangan di dalam kes mahkamah. Zahid Hamidi akan dibawa mahkamah dari kes. Ya, banyak lagi pimpinan-pimpinan lain yang ada kes dulu akan dibawa mahkamah. Kalau Anwar tidak boleh beri jaminan untuk nak lepaskan kamu, tapi sekurang-kurangnya Anwar akan menentukan proses kehakiman itu berjalan dengan adil tanpa campur tangan daripada orang politik. Bermakna kalau kamu rasa Zahid Hamidi kata saya tak bersalah, kamu dia rasa tak bersalah, Najib pun kata memang dia tak bersalah, contoh, dan dia nakkan kepada pengadilan yang jujur tanpa campur tangan orang politik. Ya? Inilah masanya. Sebab apa yang kita janjikan reformasi adalah mereformasikan sistem kehakiman. Termasuk pegawai negara akan dipilih melalui parlimen, bukan dipilih oleh orang politik. Kalau kamu nakkan kes kamu itu diadili tanpa campur tangan orang politik, tidak ada pilihan selain daripada memilih seorang Perdana Menteri yang ada, ya, integriti, ya, yang ada rekod, ya, tidak mencampuri sebarang urusan-urusan kehakiman. Ya. Jadi siapa Muhyiddin? Muhyiddin ni dia dalam Parti Bersatu. Ya, sejarah Parti Bersatu ni pun wujud Parti Bersatu ni adalah untuk menghancurkan UMNO. Tujuan Parti Bersatu ni ditubuhkan adalah untuk menghancurkan Parti UMNO. Bersatu nak ganti tempat UMNO. Orang macam ni yang kamu nak harapkan bantu presiden kamu. Ya? Saya tak katalah. Tapi itulah. Kalau kita fikir logik, ya, Muhyiddin nak bantu presiden UMNO, nak bagi perkuatkan UMNO. Parti tubuhkan memang untuk ganti UMNO. Ya? Kita keadilan tidak ada. Kita keadilan lawan. Kita UMNO memang musuh kita. Memang musuh kita.
Kita tidak ada cita-cita untuk nak bergantikan UMNO. Sebab parti keadilan adalah parti berbilang kaum. Bukan parti macam parti UMNO yang berteraskan kepada kaum Melayu. Parti keadilan adalah parti berbilang kaum. Tak ada sebab parti keadilan nak bergantikan UMNO. Jadi bekerjasama dengan keadilan, kamu tak rugi UMNO. Ya? Kita berlawan cara orang politik lah. Ya? Parti kamu lah. Kamu cari ahli, perkuatkan parti. Kami cari ahli, perkuatkan parti. Dan kita lawan. Sebab keadilan bukan ada niat nak ganti UMNO. Kita parti keadilan, parti berbilang kaum. Tak ada sebab kami nak ganti parti UMNO. Tapi bersatu wujud untuk nak ganti tempat UMNO. Dan orang ini yang kamu nak berikan kerjasama dalam kerajaan. Sebab itulah kamu tidak dapat jawatan-jawatan penting. Tak payah nak belajar politik tinggi-tinggi. Kan? Kenapa Muhyiddin tak bagi kamu jawatan Timbalan Perdana Menteri? Sedangkan kamu parti UMNO, parti yang terbesar dalam Pakatan yang berada dalam kerajaan sekarang ni, parti yang punya ahli parlimen ramai. Tapi kamu tak dapat jawatan Timbalan Perdana Menteri. Kenapa dia tak bagi? Kenapa dia lantik Menteri Penuh Hishamuddin sebagai Menteri Kabinet, Menteri Penuh? Hishamuddin bukan ada jawatan yang kanan dalam parti UMNO. Mana naik presiden yang lain dalam UMNO yang dilantik menteri? Hishamuddin ni dalam UMNO tidak ada jawatan sebenarnya, saudara. Baru ni je lantik bendahari. Itu pun jawatan lantikan, bukan jawatan yang dimenang dalam pertandingan dan pemilihan. Jawatan lantikan. Tapi jadi Menteri Penuh. Presiden UMNO Zahid Hamidi, Mak Hassan dan naik presiden yang lain, apa mereka dapat? Ya. Sebab itu saya katakan bahawa UMNO seharusnya kalau nak lawan sungguh-sungguh. Jangan acah-acah. Ya. Tak suka, tak sokong Anwar, tak apalah. Tapi kurang-kurangnya kamu jatuhkan Muhyiddin. Sebab dia ada niat nak jatuh, nak menjahanamkan UMNO. Kalau kamu tak suka pada Anwar Ibrahim, itu hak kamu. Anwar pun tak paksa orang sokong dia. Anwar tak upah orang sokong dia. Siapa yakin dengan dia, sokong. Kamu tak suka, tapi kamu tak sokong Anwar, tapi kamu beri sokong pada Muhyiddin. Apa yang parti kamu dapat? Apa yang parti kamu dapat? Ha? Oh, kadang-kadang bila kita tahu, kita boleh bersama dengan PKAD, asalkan PKAD tinggalkan DAP. Come on lah, ya. Kamu silap kalau kamu nak letakkan itu sebagai syarat untuk nak berkawan dengan PKAD. Ya. PKAD ini adalah parti yang sejarah track recordnya tidak pernah buang kawan. Kecuali kawan lagi. Ya. Sebab tu saya nak bagi tahu beberapa orang pimpinan DAP yang duk bunyi songsang sekarang ni. Ya. Janganlah songsang sangat. Ya. Sebab keadilan ni, ya, sentiasa mempertahankan DAP ni. Orang duk kata DAP parti Cina, DAP komunis, DAP. Ini keadilan, duk fight. Bagi tempat Melayu, bagi tahu. Ya, contohnya ahli Parlimen Bentong. Orang tak DAP bertanding di Bentong. Bukan majoriti 1% Cina pun di Bentong tu Parlimen. Banyak kawasan Melayu. Kita yang bagi tahu orang Melayu bahawa DAP ni bukan komunis. DAP ni bukan parti perkauman yang resis. Ya, lagu DAP, lagu parti DAP pun adalah bahasa Melayu. Lagu resmi MCA, cuba dengar persidangan MCA. Bahasa Melayu ke bahasa apa? Tapi DAP bahasa Melayu. Tapi DAP dituduh resis. Kita yang akan membelanya DAP. Bagi tahu orang. Tapi janganlah bila berlaku kes macam ni, ada pimpinan DAP yang celupa mulut, nak keluar daripada bersama dengan keadilan. Ya. Apakah kamu rasa kita rugi? Kita tak rugi. Tidak ada rugi. Sebab keadilan tidak pernah buang kawan. Ya. Yang berlaku sejarahnya, ya, bersejarah yang ada semenjak penubuhan keadilan, kawan yang lari daripada keadilan. PAS kita tak kalah. PAS keluar sendiri. Ya. PAS keluar sendiri. Kita nak buang. Ya. Bahkan kita ada rekod bekerjasama dengan parti yang bukan bersama kita. Kita banyak bekerjasama dengan parti-parti yang bersama dengan kita. Kita pernah bersama dengan PRM, Parti Rakyat dulu apa? Bersama dengan PRM, Sosialis PSM. Kita pernah bersama. Walaupun masa itu bukan dalam Parti Rakyat pun PSM, tapi kita boleh jalin kerjasama, tidak ada masalah. Kita boleh bagi-bagi kerusi. Jadi tak ada rekod
mengatakan keadilan cuba buang-buang kawan, ya, nak buang DAP lah, ada cerita nak buang amanah, tak ada. Bila benda tak ada, janganlah kita timbulkan, ya. Kita jadikan satu isu supaya jadi. Kita nak supaya putus. Adakah putus itu boleh menguntungkan kita? Ya. Dulu PAS ingat, bila tidak berkawan dengan PKR, dia untung. Hakikatnya kita lihat macam mana. Walhal parti PAS ni parti yang kuat. Kuat. Boleh katakan parti kuat lah pasal dia parti yang lama. Dia hampir sebaya dengan UMNO. UMNO wujud tahun 1946. PAS wujud tahun 1951. Beza berapa tahun je dengan UMNO, PAS ni. Lama. Dan dia mempunyai jentera-jentera akar umbinya di banyak tempat. Itu kita akui. Sebab dia parti yang lama. Nak dibandingkan PKR, nak dibandingkan dengan amanah, lagi jauh lah. Kekuatan jentera PAS. Bila dia ambil pilihan keluar dari PKR, ada kita heran. Ya? Tak apalah, kita cuba pujuk. Masa berlaku kisah kita cuba nak berbaik-baik, tak ada, dia mau keluarlah. Apa masalahnya? Ha? Siapa yang rugi? Keadaan tak rugi. Ahli keadaan bertambah. Cabang-cabang keadaan semakin bertambah. Kalau dulu tidak semua tempat ada cabang keadaan, sekarang ni semua tempat 222 kawasan parlimen semua ada cabang keadilan. Inilah satu-satu parti, kalau saudara fikir, satu-satu parti yang ada di seluruh Malaysia, di seluruh kawasan parlimen, parti keadilan sahaja. Parti DAP, betul, parti DAP ada di Sabah, parti DAP juga ada di Sarawak, parti DAP juga ada di Semenanjung. Tapi tak semua parlimen parti DAP ni ada cawangan ataupun jentera-jentera dia yang tersusun, ya. Contohnya macam di Indra Mahkota, kan, ada penyokong DAP tapi tidak ada satu yang tersusun organisasi yang betul. Kuantan macam tu juga tak ada, ya. Tapi keadilan semua tempat. Sabah dia ada, semua kawasan parlimen di Sabah. Sarawak, semua kawasan parlimen di Sarawak. Semenanjung, semua ada cabang-cabang dia, ya. Maknanya ada benih-benih keadilan yang kuat-kuat, yang baru nak tumbuh, tapi ada setiap, yang PAS pun tak ada. Walaupun PAS ni parti lama, tak ada di seluruh parlimen. Cawangan-cawangan dia wujud, ya. Amanah tak apalah, pasal amanah parti baru, ya. Amanah parti baru. Ni parti-parti yang lama ni. DAP, UMNO. UMNO pun tak ada. UMNO parti yang lahir lepas pada merdeka. Pun tak ada seluruh Malaysia. UMNO tak ada di Sarawak. UMNO tak wujud di Sarawak. Sebab tu saya kata, parti yang ada di Malaysia, parti keadilan saja seluruh Malaysia. Sebab itu parti keadilan ni, kita tidak ada masalah. Kita bukan nak cari musuh. Dan kita juga tidak membuang kawan. Tapi kita tidak takut apabila kawan, ya, keluar daripada kita. Sebab kita memang sentiasa diajar supaya memperkuatkan jentera, memperkemaskan, ya, jentera-jentera kita, memperluaskan pengaruh kita. Sebab dalam politik ini berbagai kemungkinan berlaku. Jangan kita ingat kawan akan jadi sekawan selalu, musuh akan jadi musuh selama-lamanya. Dalam politik banyak sejarah membuktikan bahawa orang kafir dulu jadi Islam balik. Kan? Itu politik. Ya. Dulu kata UMNO kafir, bila masuk parti dia, beres, tak payah mengucap pun. Kalau ada kafir, mengucap lah. Mengucap sekali lagi. Tak payah mengucap. Isi borang je, kan. Dalam politik, sebab tu saya kata parti politik, bukannya parti yang dakwah agama apa semua, kan. Agama tu sebagai modal je lah, ya. Sebagai hujah, modal, ya. Modal bila rugi kepada kita, maka hukumnya haram. Untung pada kita, hukumnya halal. Walaupun perbuatan itu sama. Ya? Perbuatan khianat itu sama, tapi kalau khianat itu merugikan kita, maka kita keluarkan dalil tentang Islam ni mengharamkan perkhianatan. Ya? Allah amat murka kepada orang khianat. Keluarlah macam ayat ni. Ayat Quran lah, hadis lah, macam-macam. Pasal merugikan kita. Tapi bila kita untung, keluar pada ayat lain. Ya? Dalam keadaan macam ini, kita nak selamatkan Islam. Walaupun nak menyelamatkan kerajaan ini daripada ditunggangi oleh DAP yang anti-Islam, DAP yang keharbi ini, maka tak paksalah kita masuk jadi kerajaan walaupun tanpa pilihan raya. Keluar pula dalil tu. Kan? Macam selalu pernah saya ceritalah, ya.
pengkhianatan di Perak dulu, kan? Haram hukum dia. Sebab apa? Sebab Menteri Besar PAS jatuh. Maka hukum dia haram. Pasal rugi dia. Tapi bila dia sendiri, PAS ni, bersekongkol dengan Puan ni, ya, dengan pengkhianat ni, tumbang dengan kerajaan pusat, boleh pula hukum dah. Alasan dia apa? Tanya orang PAS sekarang ni. Kenapa kamu bersekongkol dengan pengkhianat jatuh kerajaan? Alasan dia apa? Tak apa dalam Islam. Kita guna kaedah ini. Sebab nak jatuhkan DAP. PH ni ada DAP. DAP nanti Islam. Janji kerajaan bukan DAP. Ni yang bersatu bukan DAP. Yang ada MCA, tak apa, MCA sokong hudud. Ya? Jadi MCA tak kisahlah. MSC pun sokong hudud. Tidak ada masalah. JPS Sarawak, Iban Kelazak, dia orang pun sokong hudud. Tak ada masalah. Jadi kita kena sokong. Dia lupa bahawa masa dia menghukum haram di Perak dulu, ya, kerajaan Nizar di Perak dulu, yang mengesuai DUN di Perak ketika itu adalah DAP. Kenapa lah waktu itu kamu nak pertahankan? Di Perak, yang paling tinggi kerusi DUN ketika itu adalah DAP. Yang kedua PKR. Yang ketiga PAS. Yang paling banyak kerusi ketika itu. Tapi bila kita berunding, DAP pun tahu bahawa undang-undang tubuh kerajaan negeri Perak tidak boleh orang bukan Islam atau bukan Melayu menjadi menteri besar. Masa DAP pun tidak ada masalah. Dia tahu tentang undang tubuh negeri Perak. Maka PKR dengan PAS berunding. Bila PKR dengan PAS berunding, walaupun PKR banyak kerusi, tapi PKR memberikan laluan kepada Nizar. Jadi menteri besar. Ya, jadi menteri besar Nizar, tapi dalam tu ramai DAP dan juga ada PKR. Ketika itu bila khianat, haram pula. Sepatutnya UMNO gunakan dalil, saya terpaksa rampas Perak. Sebab apa? Kerajaan Perak ni kerajaan DAP. Patutnya UMNO guna dalil tu lah, kan? Tapi PAS tak, PAS gunakan dalil dia. Ya, haram gaji Menteri Besar Zamri masa tu. Ya, siapa yang makan Menteri Besar yang rampas kerajaan cara tidak mendapat mandat rakyat ini, mereka menerima gaji haram. Dan kita menentang sekeras-kerasnya. Maka ayolah wahai mujahidin semua, kita berbaring di depan raya, di depan jalan istana. Kita menghalang upacara akad sumpah nanti. Maka lebih-lebih pun, kan, dengan jubah-jubah dia, dengan serban dia, bawa bendera, baring depan istana Perak. Sebab apa? Nak menghalang upacara akad sumpah Nizar. Zamri Kadi. Baring kat jalan raya tu. Masa tu tak timbul derhaka pada raja, tak ada kan. Sebab dia buat. Cuba kalau kita, kerajaan PH tumbang itu hari, kita berbaring depan istana Pertuan Agong. Sedap lah mereka cakap. Tengok. Ana Ibrahim, DAP ni, derhaka dengan Agong. Melawan ke bawah tuanku. Sedap mereka cakap. Kan? Tapi kalau di Perak dulu mereka buat. Baring depan istana Perak. Terpaksalah kereta tu berhenti. Ya, nak langgar. Dia tak takut. Sebab dia kata kalau dilanggar, mati syahid. Kalau mati syahid, tak payah mandi, tak payah kapan. Masuk dalam tanah terus. Masa tu. Nak pertahankan kerajaan Perak yang dikhianati. Maka berhimpunlah mereka di bawah pokok. Persidangan di bawah pokok. Berlaku. Saya sempat masa tu. Saya pun membela. Ya. Memang betul. Memang dizalimi. Khianat. Walaupun yang khianat tu dua adun PKR. Satu adun DAP. 3 orang khianat. Di Perak. Jatuh kerajaan Nizar. Saya bela. Ramai kita dalam PKR keadilan kita bela. Kita mengutuk sekeras-kerasnya perbuatan itu. Sebab itu perbuatan khianat. Dan perbuatan itu kita istiqamah. Khianat itu istiqamah. Sampailah ke hari ini kita masih istiqamah bahawa rampasan mana-mana negeri dengan cara macam itu adalah satu pengkhianatan. Lepas itu mereka dapat dalam rampas Putrajaya. Negeri. Masa tu COVID. Peduli apa dia COVID? Ya? Nak memuaskan nafsu politik. Tak peduli COVID. Tak puas, tak puas hati dapat pusat. Rampas Johor, Perak, Kedah. Yang lebay-lebay pun lupa buang kitab habis semua. Ya, buang semua dalil. Berlari pergi Kedah, pergi rampas pula kat Kedah. Lebay je menteri besar. Kan? Rampas Melaka. Apa salahnya kerajaan Melaka? Apa yang Adli buat tak betul? Kalau nak rampas pun tak ada. Tapi nak dapat kuasa. Ya? Macam tu sekali. Ya? Orang jual agama ni. Satu jual agama, satu atas dasar kaum. Semata-mata kerana
kononnya DAP. Kita pertahankan DAP. Sebab itu saya bagi tahu rakan-rakan DAP, janganlah celupah mulut. Ya. Ingat kawan-kawan yang pertahankan kamu. Selama ini orang kata kamu macam-macam. Ya. Kita duk bela kamu. Kalau Anwar nak senang, Anwar boleh ikut cakap UMNO sekarang ni. Najib kata, okey kita UMNO akan beri sokongan kepada Anwar asalkan tanpa DAP. Kita pergi. Kalau nak kuasa, kalau Anwar jadi Perdana Menteri. Tapi Anwar bukan jenis itu. Selagi kamu berada bersama kami, boleh buat dalam kata harapan dengan baik. Anwar tak jadi Perdana Menteri pun tidak masalah. Asal kita boleh bersama. Tapi janganlah cuba cetuskan perkara-perkara yang boleh menjadi satu perkara yang jadi benda kecil jadi besar. Kan? Supaya juga Parti Amanah. Saya bukan kata Parti Amanah ni parti tak ramai orang, tak ramai jentera, tak ramai apa. Itu bukan isu dia. Isu dia janganlah kita lebih daripada pimpinan. Pimpinan dapat keputusan. Kan? Bukan maknanya kita nak kata oh kita kena walak. Bukan masalah walak. Kalau walak ni benda yang tak betul, benda haram dilakukan pimpinan, oh kita kena walak. Ini bukan masalah haram, ini strategi. Strategi ni apa masalahnya? Boleh tolak, boleh terima. Tolak sebab apa? Kalau terima pun sebab apa? Itu dia. Mesti ada hujah. Jadi janganlah kita, oh kerana Anwar punya tindakan, oh salah. Oh, Anwar kena buat, Anwar kena ikut keputusan mesyuarat. Tapi kalau Tun buat, usahakan keputusan mesyuarat. Tak atas mesyuarat pun tak apa. Letak jawatan Perdana Menteri, tak bincang dengan Majlis Presiden pun tak apa. Boleh maafkan Tun. Bukan sikit-sikit punya, bukan strategi, itu memang khianat. Ini Anwar ubah strategi je. Di saat akhir, itu pun ada alasan. Strategi diubah kerana apa? Kerana tuntutan kita itu telah pun berubah daripada yang kita minta tak dapat kepada yang dah kita dapat lebih baik. Ya, walaupun tak sempurna, walaupun akan dibahaskan nanti. Tapi nampaklah mereka menurut. Maka itu strategi itu berubah. Ini Tun letak jawatan, bukan strategi. Jangan kata pula, oh Tun letak jawatan itu adalah strategi Tun. Seperti mana Anwar Ibrahim. Itu bukan strategi. Itu khianat. Ya? Alasan apa? Alasan tak dapat sokongan daripada Bersatu. Tak jawatan. Muhyiddin tu sekarang ni, tak ada sokongan pun. Okey, jadi menteri. Apa masalah? Ini sampai Tuan Agong nasihat. Jangan letak pun, letak juga. Padahal alasan besar. Agong nak bagi tahu. Jangan letak dulu lah. Kan? Dia letak juga. Jadi betul lah kata Azmin. Betul lah kata Azmin. Bahawa di antara mereka itu memang dah berpakat. Ya? Memang niatnya, memang tak nak bagi dah kerajaan itu Pakatan Harapan. Ya? Tapi cuba nak mengekalkan Mahathir. Jadi Mahathir pun bersetuju. Sebab itu berikan laluan. Jadi jangan pelik lah. Ya? Dan 3 hari ini, hubungan akrab tu akan terjalin kembali. Sebab bila dia tengok bila Anwar ni di antara orang yang masih lagi dianggap sebagai ada harapan untuk nak jadi Perdana Menteri, dia akan lakukan apa sahaja. Ya? Mahathir sanggup lakukan apa sahaja. Bukan setakat harta benda duit dia boleh habis. Ya? Apa sahaja dia sanggup lakukan. Ya? Asalkan Anwar jangan jadi Perdana Menteri. Ya? Dia tak nak nanti orang lain pencen duduk elok di rumah. Dia tak mahu nanti kalau dia pencen habis di dalam Sungai Buloh. Ya. Kita tak katalah kan. Kemungkinan itu yang dibimbanginya. Orang lain Perdana Menteri Pak Lah pencen relax kat luar kan. Perdana Menteri lain pencen okey. Tiba-tiba dia pencen dekat Sungai Buloh. Mungkin itu satu igawan bagi dia ya. Tapi dia lupa bahawa Anwar ni bukan seorang pendendam macam dia ya. Anwar ni bukan pendendam. Ya. Kalau Anwar ni pendendam, dia tak merasa dah jadi Perdana Menteri walaupun satu hari. Kan? Anwar ni bukan macam Mahathir ya, jadi dendam. Mahathir ni punya pendam. Sebab tu dia lanyak Najib ni ya. Kita pun lawan Najib. Kita yang pertama lawan Najib sebelum Mahathir. Tapi kita lawan bukan kerana peribadi dendam. Kerana apa yang Najib lakukan atas kes dan buat mahkamah, habislah. Terpulang pada mahkamah lah. Bicara dia kat mahkamah. Najib pakai lawyer. Kalau dia kata dia tak bersalah, bawa lah lawyer, bawa lah keterangan dia. Tidak ada masalah, kita tak campur. Sebab tu bila Najib dibuat mahkamah, Anwar tak cerita lagi pasal 1 ADB. Ya? Padahal dia memulakan cerita 1 ADB ni adalah Anwar Ibrahim. Pada tahun 2011, Anwar dah sentuh 1 ADB. Tapi bila Najib dah dibuat mahkamah, Anwar tidak lagi ungkit kes ini. Kerana itu dah kes mahkamah.
Ya. Tapi Mahathir tak. Siang malam tu cerita lagi. Pom baru di dalam parlimen pun duk perli Najib. Oh, ini ada banduan masuk dalam parlimen. Wah. Ini dendam peribadi dia. Kan? Sebab itu saya beritahu orang UMNO, kalau kamu tak suka pada Mahathir, satu cara saja. Ya, kalau kamu betul-betul yakin bahawa Mahathir ini dulu memerintah, ada banyak kes, satu cara saja kamu boleh lakukan, ya, iaitu melantik seorang Perdana Menteri yang tidak takut kepada sesiapa pun. Tetapi kalau kamu pilih Perdana Menteri yang ditunjuk oleh Mahathir, maka terselamatlah segala-galanya. Ya. Sebab itu nak lantik Perdana Menteri ini, biar Perdana Menteri yang tidak ada kes. Ya, sebab dia takkan takut ambil tindakan pada sesiapa sebab dia tidak ada kes. Sebab tu Anwar dulu jadi Perdana Menteri berapa tahun, 7 tahun. Tiba-tiba Menteri 7 tahun. Menteri Keuangan, berapa tahun. Ya. 1 sen duit kerajaan dia tak ambil, 1 inci tanah kerajaan pun dia tak ambil. Sebab itu dia berani lawan. Berapa Perdana Menteri dia lawan? Dia berani lawan. Kalau tidak, kalau dia ada ambil, tentu fail ada dekat Kementerian Keuangan. Bila masuk je Anwar bin Sabit kan. Dia berani lawan pasal dia tak ambil. Ya? Dia tak ambil, sebab tu dia berani lawan. Sebab tu orang lain nak kena ke Anwar, tidak boleh kes rasuah, kes apa, tak boleh. Dah sekali upah orang lah, upah orang bodoh-bodoh ni kan, ngaku kena taji punggung. Itu je lah pun. Kan? So Azizan menawak Anis. Pandang pun tak selera. Kan? Ini tak pasal buat macam tu. Nak buat macam mana lagi? Nak cari kes rasuah tak ada. Baru ni masa kita kes forex. Siasat tak ada pun. Jadi nak tengok berapa orang, sama ada Mahathir ke, kan, siapa pemimpin yang kita rasa kena tangkat Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Ya? Sebab dia boleh siasat sesiapa pun, termasuk pengurusi SPNM pun kalau dia ada kes. Ya? Sesiapa pun penjawat peguam negara ke, ya, yang ada kes. Tapi kalau kamu angkat orang yang ditunjuk oleh Mahathir, ataupun orang ini adalah orang-orang Mahathir sendiri yang kamu sokong, ya. Muhyiddin sekali, orang yang pernah duduk sekali dengan Mahathir, perancangan pun sekali, ya, perancangan dibuat sekali. Azmin ke, kalau orang ini yang kamu angkat jadi menteri, maka janganlah satu hari nanti kamu sediakan mengeluh kalau kamu juga teraniaya, ya. Jadi kita pilihlah Perdana Menteri ini orang yang pernah dianiaya, orang yang pernah difitnah, orang yang pernah dizalimi. Kerana apabila mereka pernah dianiaya, mereka pernah difitnah, mereka pernah dizalimi, maka mereka tidak akan sanggup, ya, mereka tidak akan tergamak melakukannya kepada orang-orang lain, ya. Jadi siapa lagi, ya? Anwar Ibrahim, inilah antara tokoh yang kita tawarkan, ya, kepada rakan-rakan kita di luar pada Pakatan Harapan, ya. Jadi budak Pakatan Harapan yang tak suka pada Anwar Ibrahim tu, lantaklah, kan. Dia tak suka ada sebab, kan. Dia tak suka ada sebab, dan dia suka pada Tun pun ada sebab, kan. Kita cakap apa pun dia tak boleh terima. Dia tetap anggap Tun adalah yang terbaik sekali. Tak boleh kata apalah, politik. Politik ini macam tu, ya. Tak pelik kalau ada orang sokong orang jahat dalam politik. Dan dah jadi lumrah dalam dunia ni, nak cari orang yang menyokong orang baik memang susah. Sebab tu lah Anwar Ibrahim yang dia angkat. Susah. Ibarat nak jaringkan gol, sekali nak masuk gol, tiang gol dialih. Nak masuk tiang gol dialih. Kali pertama cuba, ya. Kali kedua cuba. Tapi Anwar tak serik dia cuba. Tapi saya rasa kali ini adalah percubaan dia yang terakhir. Kan? Bermakna kalau dia dah bawa nak ke pintu gol dia alih juga, bermacam-macam cara kan. Kan? Itu nak macam manalah, ya. Jadi kalau dia nak ambil mudah, boleh, ya. Kalau kita fikir, kalau dia ambil tindakan yang paling mudah, bersekongkol sajalah, ya. Berjanji dengan Najib, lepaskan kes, berjanji dengan Zahmidi, lepaskan kes, lama dah jadi menteri, ya. Sebab itu saya katakan, kita di bawah ini, kalau kita tidak boleh membantu beliau, ya, paling-paling tidak janganlah hina, janganlah pelekehkan, janganlah perkecilkan. Paling-paling tidak kita berilah sokongan moral kepadanya. Walaupun kita lihat agak mustahil lah naik kali ini. Tapi ya, dalam politik ni tidak ada yang mustahil, ya. Dulu siapa pernah sangka Putrajaya kita dapat tawan. Dulu mana pernah kita sangka bahawa Selangor itu pernah kita rampas, ya. Dalam politik tidak ada yang mustahil. Yang penting
usaha, tawakal, ya, dan berdoa kepada Tuhan. Jangan kita pelekeh-pelekehkan setiap usaha yang dibuat. Dahlah kita tak berusaha, ya. Orang lain berusaha pun kita pelekeh, cari kelemahan dia, ya. Cari saja kesilapan dia untuk kita nak pelekehkan, ya. Jadi tak betul lah cara itu, kan. Sebab itu apa saja keputusan, paling penting sekali adalah keputusan secara muafakat dalam perkataan hadapan. Kalau kita ikut keputusan kita, emosi kita memang banyak perkara, ya, banyak perkara yang kita tidak akan bersetuju, ya. Kalau ikut emosi setiap orang, ya, Mahathir pun dari awal lagi tak jadi Perdana Menteri. Pasal berapa ramai yang menentang dia, ya, masa namakan dia sebagai menteri. Siapa tak kenal Dr. Mahathir, ya. Tapi masa itu muafakat membuat keputusan, maka kita mahu tak mahu, suka tak suka, ya, mematuhi keputusan tersebut, ya. Jadi sampai di sini saja. Ni saya nak baca kat komen siapa ni. Sazali Sudin, setuju atau tidak DAP sokong bajet. Kemudian guna sigaran, move apa ni? Pas apa ni? Pas fakat. Elok dua-dua kena ada. Okey. Itu dia. Cukup sampai di sini. Ada lagi tak saya tertinggal ni? Okey. Lain tak ada apa, ya. Okey. Terima kasih kepada yang Zul Raja Musa bermasuk, Okey. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sempat bersama dengan saya. Siapa yang mengikuti live ini dalam Facebook, saya ucapkan terima kasih. Yang mengikuti live saya dalam YouTube channel saya, ya. Dalam YouTube channel Fauzdin Channel, yang belum subscribe, ya, saya menyeru rakan-rakan untuk subscribe lah, ya. Untuk subscribe YouTube channel saya, tekan butang subscribe. Sekarang ni saya belum buat lagi live di YouTube. Selalu saya akan upload selepas pada live Facebook ni. Okey, Mat Hitam. Mat Hitam pun masuk ni. Okey, jumpa lagi. Sekiranya ada apa-apa terkata bahasa, ya, terkata-kata, biasalah banyak yang terkata rasanya. Umi Kasum juga bermasuk. Isdin Otai MN. Okey. Yang rakan kita Fuad Lip, Zaini Man. Okey. Rosli Lubawi, Zul Raja Musa, Suzana, ya. Suzana Anika Talam, Sin Ahkau, Abu Harif Hunter, Abu Harif Hamzah, Azizul Hamid, Roslan Ma'ali Asraf Wan, Aduhab, Masain Azmi Misran, Din Osman, Fung Chak Siu, Tun Arman, Zamani Zaman, Zam, hai Zam. Zam ada juga menangis. Kata, malam ni bukan ada event ke PKP? Wan Muhammad Kasyahari. Wan Muhammad Kasyahari. Wan Muhammad Kasyahari sepupu saya ni, ya. Tapi dia menyepikan diri senyap, ya. Dalam diam-diam, ya, dia skodeng, ya. Okey, cukup sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi kalau ada apa-apa yang kita nak sembang-sembang. Dan terima kasih banyaklah, ya, kerana bersama-sama. Okey, selamat malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.